Deh. Jadi masalah kita nak kecek Isra' dan Mi'raj. Jadi Isra' dan Mi'raj bulan ni bulan Rajab, ataupun dikatakan bulan Rajab dikatakan Syahrullah, dikatakan bulan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bulan Sya'ban itu dikatakan bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bulan Ramadan yang lagi akan datang dikatakan Syahrul Ummah. Faham tak ibu bapa? Jadi bulan hak yang kita ada sekarang ni, nama bulan Rajab dikatakan Syahrullah Al-Asam, dikatakan bulan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bulan yang lagi akan datang dikatakan Syahrul Sya'ban, dikatakan bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan lagi akan datang dikatakan Ramadanun Mubarak ataupun Ramadanun Karim, dikatakan Syahrul Ummah, yakni bulan ummah. Kenapa dinamakan bulan ummah? Yakni bulan boleh kita beribadat, boleh kita ibadat dengan Quran, boleh kita ibadat dengan At-Tarawih. Ini sebab tu nama Syahrul Ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapa yang dikasihi sekalian, jadi bulan yang kita duduk dalam ini dikatakan 15 Rajab, dikata Syahrullah. Bulan ni juga kenapa Allah Subhanahu wa taala akadkan Nabi naik ke langit sana. Apakah punca? Sebab gapo, senih gapo, kih gapo boleh Allah Subhanahu wa taala akad Nabi naik ke langit sana? Salah satunya tahun di nak akid Nabi ni ataupun nak akad Nabi naik ke langit sana, salah satu puncanya tahun hak nak akad Nabi naik ke langit, tahun itu orang panggil Amal Hazin, dinamakan tahun yang sangat-sangat berduka cita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa boleh duka cita Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yakni pada tahun tu juga Nabi saat itu diwafatkan Siti Khadijah radhiyallahu anha, orang yang paling Nabi kasih sekali, orang yang dikata isteri Nabi yang Nabi kasih sekali, yang Nabi sayang sekali, dan isteri Nabi hak yang pertama. Pada tahun tu juga hak boleh Allah Ta'ala akad naik ke langit sebab wafat Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan pada tahun tu juga pucanya boleh Allah Ta'ala nak akad naik ke langitnya sebab matinya Abu Talib. Abu Talib dikatakan bapa saudara bagi Nabi, ialah adik-beradik bagi ayahandanya Abdullah, mati juga pada tahun tu. Apabila pada tahun ni sebab puca boleh Allah Ta'ala nak akad Nabi naik ke langit, dengan sebab Nabi rusing, Nabi itu serabut, Nabi itu mermun, Nabi saat itu hazin dengan sebab mati Siti Khadijah dan matinya bapa saudara. Nabi serabut supaya kita lah orang tepi kita kasih mati nampak nengung ni. Kita ni bini hak kita sayang apabila mati ataupun anak kita sayang mati, menengunglah kita. Berapa hari pun ingatlah, wak gapo pun ingat ke abang kita ataupun ingat ke anak, ingat semua. Maka gapo Allah kalau awal tak ada Allah, ingatlah ke dia. Ingat, tak berhenti-berhenti. Jadi Allah Ta'ala tahu dah apabila diwafatkan Siti Khadijah, apabila diwafatkan gapo Abu Talib, Nabi sangat-sangat pusing. Ini yang nak royak lu puca boleh Isra' Mi'raj ni. Kok mana boleh peristiwa, boleh berlakukan Isra' dan Mi'raj, yakni kerana tahun tu namanya Amal Hazin, yakni tahun Nabi sangat-sangat berduka cita. Kata setengah ulama dengan sebab mati Siti Khadijah dan sebab matinya Abu Talib. Satu. Yang kedua boleh berlakukan Isra' dan Mi'raj kerana balah di antara langit dan bumi. Ni kata setengah ulama lagi. Kerana balah di antara langit dengan bumi. Langit kata, hei bumi, tah belakang ku tengok bulan comel nu, malam penuh purnama nu. Tah belakang ku ada dengan bintang, tah belakang ku cerah cuaca, tah belakang ku ada para-para malaikat. Benda-benda mulia saja tah belakang ku, tapi tah belakangmu gapo bumi? Ada dengan orang kecing, ada dengan orang berak, ada dengan benda luak ti. Tak ada lebih sekarang habuk tah belakang. Duk balah di antara langit dan bumi. Ceritaan ulit ulama tu asal bumi dengan langit duk rapat.
Tapi apabila duk balah sangat-sangat di antara langit dan bumi, maka Allah Ta'ala becek. Tapi bumi kata ke langit, ni setengah daripada. Bumi kata nak, hei langit, sungguh tah belakangmu ada bulan, tah belakangmu ada bintang, tah belakangmu ada matahari, tah belakangmu ada kan segala para malaikat. Sungguh tah belakangku ada segala benda-benda keji, tah belakangku ada segala benda-benda yang luar ti, tah belakangku orang kecil orang berak. Tapi ku mujur jugalah tah belakang aku ada semulia-mulia makhluk dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada orang semulia-mulia, ada orang selebih-lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dah, kerana tah belakangku ada orang semulia-mulia, ada orang yang lebih, ada orang yang mulia di sisi Allah. Sebab tu syair katanya, wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyyuna famil anishiqaqi. Mata Jahrah kata wa afdalul khalqi 'alal itlaqi, dan selebih-lebih makhluk Allah di atas itlaqnya Nabi Yuna ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada perkataan lagi, ada orang lebih lagi pada Nabi. Mutasah berdoli mutasah pada dengan perkataan orang sesat tu. Hatu mata syaitan wa afdalul khalqi 'alal itlaqi Nabiyuna famil anishiqaqi. Ini ibu bapa, saudara-saudari, hadirin hadirat. Pucanya apabila langit mengadu hal kepada Allah, ya Allah, tah belakang kami ada bintang, tah belakang kami ada bulan, tah belakang kami ada matahari, tah belakang kami ada para nabi, tapi tak ada sekarang lagi ya Allah orang yang paling mulia ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata setengah ulama, puca inilah Allah Taala akad Nabi naik ke langit. Kemudian ayat yang sarah, yang sarah daripada Isra dan Mi'raj mana? Ayat yang Allah Ta'ala kata ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Ning ayat yang sarah, ini dalil yang sarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sangat-sangat duka kita kerana bapa saudara mati pada tahun ni, dan pula anak isteri yang dia kasih pun mati. Allah Subhanahu wa taala menjalankan Nabi. Tuhan kata subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Tuhan katanya subhanalladzi, maha sucinya Tuhan, asra bi amdihi, yang menjalang ia allazi bi abdihi, dengan satu hambanya, hamba bagi Allah, bagi allazi, lailan, pada waktu malam. Perak ni, apa murad dengan Isra, apa murad dengan Mi'raj? Amo nak tafsir satu-satu. Nama duk jadi kelai pula, apanya Isra, apanya Mi'raj. Kita nak faham sini. Isra daripada asra yusri, isra'an. Asra yusri isra, masdar daripada asra yusri isra'an. Isra ni maknanya yakni Allah Subhanahu wa taala menjalankan Nabi pada waktu malam. Dalam kelimah Arab, dalam bahasa Arab, kalau berjalan malam maka dia kena takbir, dia kena tutur, dia kena kata dengan asra. Ya tak ada kata dengan sara. Kalau sara, hak ni sama ada berjalan malam, berjalan siang hari, dia panggil sara yasiru sairan, tu berjalan.
Tak ada kira jalan tengah hari malam tu panggil sara. Ada pun sebut tak asra, hak Tuhan sebut dalam ayat subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asra ni apa? Yakni Allah Ta'ala menjalankan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni pada waktu malam. Allah Ta'ala menjalankan Nabi pada waktu malam ni bila? Yakni mula start dia ialah daripada Masjidil Haram. Itu sebab tu dia kata bi abdihi laila, mula berjalan malam minal Masjidil Haram, start daripada Masjidil Haram gimana? Ilal Masjidil Aqsa, gi pada Masjidil Aqsa ialah Baitul Maqdis. Kemudian kita tengok mari nak kata kekuasaan Allah dan mukjizat yang Allah Ta'ala bagi ke Nabi. Kalau kita kira mari dulu tak ada kereta Jamil Learning, tak ada Pajero, tak ada Fortuner, tak ada BMW, tak ada kereta Alfa, tak ada dulu. Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada unta ya, ada kuda ya. Patut Mekah nak mari Madinah berapa ratus kilo? Ya nak mari plastik ya kena lakah Madinah. Lepas Madinah ya lakah Khaybar. Lepas Khaybar ya kena lakah Tabuk. Nak faham boleh? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil permulaan daripada kota Mekah. Kemudian kota Mekah saat itu dalam keadaan Nabi saat itu duk tidur dengan duk jaga. Mana khabar tak khabar, khabar tak khabar. Sebab tu dia kata berlaku Isra dan Mi'raj ni bainama ana fi Masjidil Haram fil hijri indal bait. Jadi berlakukan Isra. Kita nak tafsir Isra dulu. Kemudian berlakukan Isra di celah-celah Nabi duk di Hijri Ismail. Pada Hijri Ismail. Ini Baitullah. Puak biasa pergi Mekah tahu tak Hijri Ismail? Baitullah ni pintu Kaabah. Ni orang panggil Al-Hajarul Aswad, mana buat pakah-pakahnya. Ni pintu Kaabah, lek ni Ruknul Iraq, belah lek ni 4 selorang mah ni. Selorang mah ni. Lek bawah tu orang panggil Hijri Ismail. Apa Hijri Ismail? Tempat Nabi Ismail duk rejal kaki. Situ tubik telaga Zam-Zam. Noyah satu-satu. Puak biasa pergi Mekah, lepas tu pergi Mekah tak segi waktu itulah. Ni Pak Ayah nak boleh pergi dah ni. Ni sedia Pak kita niat ni orang panggil Al-Hajarul Aswad. Lek ni dikatakan tepi di antara Al-Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah tak panggil Al-Multazam. Lek sana sikit Ruknul Iraqi. Lek sana sikit tu orang panggil Hijri Ismail. Laktas selorang mah. Situ Pak doa Tuhan mustajab. Kemudian Nabi kata bainama ana fi Masjidil Haram. Di tengah-tengah aku saat itu ada di Masjid Haram, yakni aku duduk di kawasan Hijri Ismail. Nabi duduk rehat situ. Nabi duduk di Hijri Ismail indal baiti, duduk tepi Baitullah, bainal manami wal yaqaza. Di antara aku duduk tidur dan aku duduk jaga. Wasa tidur tak tidur, jaga tak jaga. Duduk dalam kesedaran. Makna kata bukan tak khabar, Nabi khabar. Dah. Bermaknanya ketika tu iza atani Jibril, apabila datang akan daku oleh Jibril bil buraq, dengan buraq. Dah. Jadi Nabi duk celah tu. Duk celah Hijri Ismail, tempat Nabi Ismail duk reja kaki tubik telaga Zamzam. Nabi Ismail duk reja sini, lepas tu Siti Hajar duk bunyi pok air. Klik 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 klik. Tarik air tak temung. Dia sebab tu lari pergi di sofa nah. Duk cari di kaki Ismail tak ada nampak air. Lari pergi bukit, bunyi lek bukit sofa. Apabila duk di bukit sofa bunyi klik klik klik, mari di Marwah. Mik Marwah mari di sofa, mik sofa mari Marwah, mik Marwah mari sofa. Siapa 7 keling? Hak tu Tuhan katanya innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Sebab tu Allah Ta'ala apabila kita berumrah, Allah Ta'ala taat apa? Tutup pada kita
kita lepas daripada kita tawafkan Baitullah, yakni makna kata sudah tawaf, sudah semaya sunat tawaf, suruh kita pergi buatkan bersih di antara Safa dan Marwah. Kerana hiji Ismail sini Nabi kata Siti Hajar duduk dengan air, pergi di Safa, pergi di Marwah, Safa Marwah sapa 7 keliling. Ni kau jak kisah Nabi duduk sini, mari Jibril wari bara. Tapi antara Nabi khabar tak khabar, khabar tak khabar, di situlah Jibril hantar malaikat suruh mai belahkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang nak jumpa dengan Tuhan satu hari kena belah dada. Nabi ni ketika belum daripada nak bertemu dengan Allah, nak terimakan semaya 50 waktu, malaikat Jibril suruh malaikat Mikail gapo itu ni belah dada Nabi. Belah apa ibu bapa, saudara-saudari, belah nak uai dalam hati kita dah. Wacai kita. Wacai duduk sini apa? Supaya jantung pisah. Khani dia panggil qalbun. Kemudian di dalam hati ni ya ada darah hitam belah lek kiri. Sebab tu kita semaya kena kira tu tak berat lek kiri sikit kerana darah hitam ada dalam ni. Kemudian ketika Allah Ta'ala titah Jibril suruh ambil Nabi dan menjalankan Nabi Isra pada waktu malam, belum nak jalan, yakni Allah Ta'ala suruh Jibril belah dada Nabi, we darah hitam dulu hak duk dalam hati. Kerana darah hitam duk dalam hati, tepat setan duk mendiami. Syaitan duk mendiami sebelah balik kiri Nabi, hati Nabi yang ada dari kita. Maka malaikat belah dada Nabi, maka mi azamzam basuhkan dada Nabi. Tahun pertama orang panggil basuhkan daripada benda-benda yang cuma. Kemudian batin yang kedua, Allah Ta'ala suruh malaikat buhkan mah dan pula perak daripada ilmu nafa'. Mah dan perak tu isyarat kepada gawa, yakni daripada ilmu nafi' di dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi selepas pada malaikat belah, malaikat basuh 3 cetang daripada air Zamzam. Sebab tu kita pergi Mekah tu banyaklah minum air Zamzam. Ni duk minum air moga lain. Masuklah sejid hari, masuk pak bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, basuhlah hatiku ya Allah, cerahlah hatiku ya Allah. Tetapkanlah iman. Tengok ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril belah dada dia, suruh Mikail belah, basuh dengan air Zamzam. Pertamanya nak tambahkan masalah ilmu Nabi dan pula tambahkan masuk bala basuh yang kedua, makna kata Allah Subhanahu wa taala nak tambahkan daripada keimanan Nabi, ilmu Nabi. Supaya tu kita masuk sejarah, kita nak banyak minum air Zamzam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala titah pada Jibril suruh ambil barak, lepas pada belah perut siap basuhkan dada Nabi, wa darah hitam tu baik. Kita lah ni nak belah tak leh ni. Kita lah ni nak belah tak leh. Siapa yang nak belah kita? Siapa yang nak belah dada kita, nak wa darah hitam tempat syaitan duk? Sebab dalam hati kita lek kanan mulhim duk, lek kiri syaitan yang bernama wiswas. Ni dalam hati kita ibu bapa kita kecek ni. Hati kita ya ada ainul basira, ya ada mata hati, mata kecil dalam tu. Kemudian depan ni orang panggil supaya jantung pisang nama qalbun, duk berbalik-balik. Setelah tu, setelah ni, setelah nak semaya, setelah tak mau semaya, setelah nak baca Quran, setelah tak mau baca Quran, setelah nak kata kat orang, setelah nak kecek benda tak boleh. Sebab ya duk qalbun, duk berbalik-balik lah ya. Sekali baik, sekali tak baik, sekali molek, sekali tak molek. Kemudian lek kanan kita malaikat mulhim, sebelah lek kiri kita syaitan yang bernama wiswas. Sebab tu malaikat Jibril suruh Mikail dan malaikat lain basuh ti Nabi belah waktu baik darah hitam, basuh dengan air Zamzam. Kenapa? Karena lepas pada ni, selepas ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan ar-rafiqal a'la. Sebab tu akhirat esok siapa-siapa dia nak jumpa dengan Allah, dia kena hati suci. Orang mana hati tak suci, dia tak boleh temu dengan Allah. Sebab tu Allah Ta'ala kata yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari ni, hari mana? Yakni hari kiamat ni. Hari la yanfa'u malun,
tiada beri manfaatlah oleh harta kita. Harta kita tak ada boleh guna apa dah. Tengok supaya orang mati. Pas dia mati dia tak boleh guna apa dah harta dia. Harta dia tak boleh buat pergi kubur dah. Kereta dia tak boleh masuk dalam kubur dah. Rumah baru dia tak boleh masuk. Ini isyarat yauma la yanfa'u mal. Pada hari kiamat tidak bergunalah oleh harta seorang wala banun, dan anak dia pun tak ada guna dah bagi dia. Malaikat orang berguna illa man atallaha biqalbin salim, malaikat mereka yang datang ke Allah Taala dengan hati yang suci. Nak royak kata orang nak temu dengan Allah satu hari, nak berjumpa dengan Allah di dalam syurga, orang ni kena hati suci. Mudah-mudahan kita ibu bapa, saudara-saudari, Allahumma adkhilnal jannata ma'al amrar. Wahai Allah, masukkanlah kami dalam syurga dengan orang-orang yang baik ya Allah. Kemudian lepas daripada malaikat jahitkan dada Nabi, lepas daripada jahit, maka malaikat Jibril masuk ke syurga ambil borak. Borak ni borak hak siapa? Oh, nak kecek panjang ni ya, kalau kita nak kecek 3 hari 3 malam tak habis ni Isra Mi'raj ni. Tapi kita ambil pakah-pakah lah. Kalau nak kecek malam ni pukul 1 tak habis lagi nah. Tapi nak kata nak royak pakah-pakah, nak wipah Isra Mi'raj yang berlaku pada malam 27 ataupun dikatakan 7 likur. 7 likur daripada bulan Rajab. Nah, dalam kitab yang sebut sebut kata berlaku masalah Isra dan Mi'raj pada malam 7 likur. Apa murad dengan malam 7 likur? Yakni malam 27 daripada Rajab. Dah 27 Rajab berlakukan Isra dan Mi'raj. Kemudian apabila selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dijahitkan dada oleh para malaikat, maka mendatanglah Jibril kepada Nabi akan borak. Maka borak ni dulu duduk di mana? Ialah duduk di dalam syurga. Syurga tempat yang comel, syurga rendai dengan pokok kayu, syurga ada air sungai, syurga ada segala benda-benda kebaikan. Kemudian apabila Jibril, Tuhan kata mempilihlah hai Jibril borak-borak mana di dalam syurga, maka Jibril pun pilih. Maka pilih saat ni tu nak gimmick borak saat ni borak tu malu. Borak ni, borak orang ke Nabi ni, borak yang dinaikkan oleh siapa dia? Oleh Nabi Ibrahim alaihi salam Khalilullah. Borak ni borak hak Nabi nak naik Isra Mi'raj ni, borak yang dinaikkan oleh Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Apabila borak tu tak mahui ke Nabi, jadi malunya kerana borak ni orang panggil ada sayap, rupanya rupa manusia, tapi belakang saat ni tu rupa kuda, ada sayap. Lepas tu Jibril naik borak tak? Jibril tak ada naik dah borak. Jibril ya sayap ya 4-500 dah nak naik borak lagi. Jibril ya tak ada kena naik dah borak. Kemudian ketika ya pipingkan borak nak naikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, borak tak sewi Nabi, tak sewi belakang Nabi malu. Lepas tu Nabi Jibril kata, hei borak, mung tahu ke tak orang nak naik tas belakang mung tu siapa? Siapa dia hak nak naik tas belakang mung tu? Mung tahu tak tu dikatakan yang mulia, orang yang selebih-lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala, dikatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka borak apabila tahu kata Nabi tadi nak naik di atas belakang, maka ia terung belakang dia. Apabila terung belakang dia, nak royak kata duk Mekah nak mari Madinah berapa atas kilo? 450. Duk Mekah nak mari Khaybar berapa atas kilo? 200 kilo hampir-hampir. Duk di Khaybar nak mari di Tabuk berapa atas kilo? Dekat-dekat 1000 kilo. Lepas tu duk Tabuk nak mari pada Baitul Maqdis dekat-dekat 1000 kilo pula. Kalau kita fikir dengan otak kita, kalau kita fikir dengan akal kita, tak boleh jadi. Masa semalam mi lepas Isya, Nabi duk sedah tak sedah, jaga tak jaga, malaikat Jibril wak borak suruh Nabi naik nak menjalankan pada waktu malam, maka di celah-celah tu naik borak duduk di Mekah nak mari kepada Baitul Maqdis. Sebab dia kata subhanallazi asra bi abdihi laila, Allah Taala nak menjalan Nabi pada waktu malam. Maka di tengah-tengah Nabi naik borak daripada Mekah. Lah ni kalau duduk Mekah naik kereta bas berapa jam?
Kalau nak bah 7 je 8 je. Kalau kita Madinah, kalau kita duduk Dinah nak pergi Mekah 7 je. Kalau nak kereta bah lepas Zuhur pukul 3 sampai Mekah lebih kurang pukul 10 pukul 11 malam. Nak ya tak kereta. Lepas tu Nabi kita naik borak lepas pada Isya saat ni tu dengan Jibril alaihi salam tengah-tengah duk berjalan borak kibah sekali piah syum. Kalau kita kira mari supaya dengan carwak dah, kapal carwak kapal perang dah, kadang-kadang asak nampak sini tuah dak sana dah kapal carwak dah. Kata ni suara tuai tu pas sana dah. Borak lagu tu kibah sekali piah gi suk mata mana. Kaman biye di celah-celah Nabi duk berjalan. Amo nak royak cara rekah-rekah tu ibu bapa dah. Tengah-tengah Nabi duk berjalan saat ni tu. Duk berjalan dengan Jibril. Di celah-celah tu. Nah, dengan Jibril alaihi salam di tengah-tengah jalan di antara Masjidil Haram, permulaannya jalan Isra' Mi'raj nak pergi kepada mana? Kepada Masjidul Aqsa. Itu orang panggil permulaan Isra' dan Mi'raj, yakni perjalanan ni daripada daripada Mekah hingga sampai ke Madinah kepada Masjidul Aqsa, itu dikata Isra' dan Mi'raj. Dah kemudian perjalanan malam saat itu Nabi dengan Jibril dan Mikail sekali. Jibril pun pegangkan tali kain borak Nabi naik dah jalan-jalan. Maka di tengah-tengah jalan tu nampak macam-macam. Satu tika Nabi nampak apa dia? Nampaknya setengah daripada satu tengah-tengah siapa di Madian, siapa di tengah jalan saat ni nampak satu jemaah daripada Ifrit. Daripada Ifrit, apa jin Ifrit. Jin Ifrit tak harap fuak sia kata I prayed. Tak? Tengah-tengah jalan Nabi kita dak musafir dan Nabi kita dak berjalan dengan Jibril alaihi salam, nampak fuak jin Ifrit dak wak yamong api. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanyakan Jibril, "Ya Jibril, siapa ya nampak jemaah yang ramai saat ni tu duk bawakan masalah jamang api?" Maka Jibril jawab kata, "Hei Muhammad, itulah munakna daripada jemaah jin Ifrit ataupun bahasa saya panggil I prayed." Ni ya setan ni ya banyak. Ya nama jin Ifrit pun ya ada. Nama jin gapo banyak kara we jin kecek malam ni. Kemudian Jibril hajar kepada Nabi salah satu daripada doa daripada syaitan tu ni, daripada jin ni, a'udzu bikalimatillahi tammati kulliha, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini salah satu doa yang Jibril hajar kepada Nabi apabila mu tengok dah daripada jin Ifrit, mu baca doa ni ya Muhammad. Kamu dia di hari ni dah amo nak ceritalah sikit masuk ni Nabi tengah-tengah duk jalan belum nak sapa kepada Baitul Maqdis. Dia tengah-tengah jalan nampak satu jemaah duk wak jamang api. Maka Nabi pun tanya, "Siapa dia tu Jibril?" Maka Jibril jawab, "Itulah mu nak kenal daripada jemaah jin." Maka jin yang meroyak banyak kali dah dalam YouTube mau apa? Ya ada 3 pesan. Ada jin kuning, ada jin merah, ada jin hitam. Jin kuning hak nama satu sekali kedebel. Jin merah hak nama 2 dan jin hitam nama 3. Kemudian jin Ifrit, patu jin ni Allahu Akbar. Ya tak takut nah, ya tak takut kalau kita saat ni tak semaya. Lepas tu kalau kita baca Quran, ya tak takut. Tapi kalau kita baca Quran, baca ayat kursi, kalau tak ada ingat ketua ayat kursi, jin tak lari. Perak ibu apa? Oh, ya kata kita anak kita tidur malam tu tidur tu teriak siapa cerah. Banyak ni daripada baru ni orang belah lek jabat. Anak teriak 2, 3, 4 bulan. Start daripada beranak 2, 3 bulan. Lepas dah tu teriak tak ada berhenti. Lepas kita tanyalah dia. Baba tanya, dia kata, "Mokcik, Kak Weh, baca ke tak ayat kursi?" Oh, dia kata baca tak ada berhenti-berhenti. Tapi tak mau hilang teriak. Tak mau berhenti dia. Baca habis mana? Ada masalah ni sikit. Dah. Lepas tu kita tanyalah dia baca ayat kursi lah kan. Mari nak royak.
Kalau kita baca ayat Quran, ayat kursi, ataupun wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Kalau kita baca tak ada ingat ke Allah, kalau kita baca tak ingat pada tu ayat itu tidak ada power, tidak ada kekuatan untuk nak larikan setan itu. Ibu bapa, kalau anak kita teriak waktu malam, anak kita teriak pada waktu dini hari, kamar kita baca ayat kursi tak jadi, makna kata ayat kursi kita tu kita tak ada ingat Tuhan ketika kita baca. Tapi kalau kita baca di dalam Waqas 9, ataupun kita baca wa may yattaqillah, ataupun kita baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bacalah ayat mana. Kalau kita ingat ke Allah, kalau kita ingat ke tuan ayat, sahibul ayat, insya-Allah ayat kita saat itu ia akan jadi kekuatan, dia adakan power, dan jin yang ada di tepi-tepi ia akan lagi. Tapi syarat kita kena ingat ke Allah, kena ingat ke Allah, ingat ke Allah penuh-penuh dalam hati ketika kita baca, insya-Allah benar-benar jin setan itu akan lagi. Kamar ni sebab minggu lepas 2 minggu tu anak teriak tak berhenti, mari Muhammad amawak, mari kita buat, kita rosak kepala, kita buat air tawar, kita sapu, lepas tu kita video sekarang klik lagi senyap siapa keluar ni. Tapi buat we kena cara supaya jin ifrit hak Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa di tengah-tengah jalan. Nah, Nabi saat ni tu tanya, ni siapa dia? Ni dikatakan pergi dah. Pergi apa dah? Putus malah. Kasar apa? Tak apa. Minta maaf sikit. Jalan ni. Halo. Dah. Putus mualak sikit dah. Jadi kereta slow start. Slow start. So dogi kuat-kuat kena break je lah. Lubang dah tak pay ni. Mai tak break langsung kan tu parik kan pecah tayar selera nak break tak lagi tak boleh. Jadi kita kalau bacakan ayat itulah amal nafsah. Lepas tu Nabi tengah-tengah jalan saat ni jalan nampakkan satu jemaah daripada jin ifrit. Nah, jin ifrit dikatakan ifrit. Nah, lepas tu ya ada jin Islam, ada jin kafir. Jin Islam ya saat ni tu buat kebaikan, lepas tu dia ajak kita pergi pada molek, dan jin kafir dia buat kenak kita semata-mata. Lepas tu mana ayat satu hari. Kemudian di dalam darah orang duk gigi ni, anak kecehan ni sikit sebab ada persoalan mana soalan kaki esok. Mari saat ni masuk sejid dia mau soalan dah. Hamba tahu kerana kasar soalan ni. Orang sini duk titang YouTube mbah sangat ni daripada saudara pak ni. Sedih. Soalan mari mau sudah semaya isya di sejid tu wi soalan. Tengok soalan pak kejut pasal nak setok ni, pasal nak pelong. Nak jawab malam ni nama ke babo tak ada kena kelik apa malam ni. Dah, kita nak jawab lagi. Kemudian dalam diri kita ni supaya itulah kita kena melarikan dan kita kena penuh di dalam orak darah kita ni dengan la ilaha illallah, dengan bismillahirrahmanirrahim, seperti Jibril dan Mikail mempenuhkan dalam hati Nabi dengan air zam-zam, satu cetang daripada ilmu nafi', satu cetang daripada isyarat nyemah dan perak. Ini isyarat kata Jibril bubuh di dalam hati Nabi. Dan pula duk jalan-jalan pada waktu malam 7 likur ataupun malam 27, Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa di tengah jalan saat itu. Nampaknya rupa yang comel, rupa yang jangan. Ialah satu perempuan rupa imra'atun jamilatun, yakni perempuan yang sangat jangan, yang sangat comel, tapi belakangnya al-baqaq 7. Perak bakak 7. Jalan tu tuai malah kata apa tengok muka Allah supaya orang 450. Tapi tengok di belakang bakak 7 dah weh.
Nabi tanyakan Jibril, "Ya Jibril, siapa perempuan itu?" "Man hiya?" Siapa perempuan itu? Jibril jawab, "Hiya ad-dunya." Itulah kena kepada dunia. Nak royak kata masa 1400 tahun dulu, Nabi pernah tengokkan rupa dunia, suratul dunia, rupa dunia di atas kelakuan perempuan yang comel, imra'atun jamilah, perempuan yang comel tapi sangat-sangat tua, pokok 7 dah. 1000 tahun dulu, 1000 tahun dulu Nabi pernah tengok rupa dunia di atas perempuan yang sangat-sangat tua dan sangat-sangat comel. Pak kita tahu 1000 tahun dulu, sebab tu lah ni duk jadi macam-macam ni, duk jadi star gitu, star gini, stalah tu, stalah ni, star aibah punya dia tak tentu hara, tak tentu halau, dan gi pula marah pun tak tentu nah, tak tentu musim, bah tak tentu musim, marah tak tentu musim, kadang-kadang musim ni musim bah, nya jadi kemarah, kadang-kadang musim marah, jadi bah. Nak raya atas dunia tu sudah nyanyi. Dan tengah-tengah duk berjalan di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duk jalan gimari dah. Bila siapa kita nak ayat cara ringkasnya, di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril duk jalan. Nah, apabila mari siapa kepada ni dah, Isra dan Mi'raj ni duk jalan malam. Apabila nak sapa di tengah-tengah jalan, nampaknya rupa dunia, nampaknya daripada jin ifrit, dan nampak di situ nah tengah-tengah jalan saat itu, setengah daripada gambarannya nampak orang duk pelaga pala sendiri, duk remah pala sendiri. Ini mau ayat cara rekah ni, duk remah pala sendiri, remah pala pecah rah, remah pala pecah rah. Sakit raga ni? Oh sakit. Ibu bapa, kalau pecah pala sekali tak jadi semula tak apa. Ni pala remah sendiri pecah rah, tumbuh klik semula, pecah semula, tumbuh kepala klik semula. Oh sakit. Kemudian Nabi tanya Jibril, di dalam keadaan Nabi tengok lagu ni, Nabi tanya Jibril, "Ya Jibril, siapa golongan ini? Siapa dia? Manhum? Siapakah mereka ini? Duk remah pala sendiri pecah rah, jadi klik semula, pecah rah, tumbuh klik semula." Jibril jawab kata, "Itulah daripada umat Tuhan hamba yang duk atas dunia malas semaya." Duk atas dunia malas maya subuh, malas maya zuhur, malas maya asar, malas maya maghrib, malas maya isya. Kemudian ulama mentadbirkan dan mentafsirkan orang yang malas maya pada Nabi tengok ini, rupanya duk remah pala si pecah rah, remah pala dipecah rah. Maka ulama tafsir kata orang malas semaya emo ya sak ning tu tak semaya langsung. Satu ulama tafsir. Yang kedua, orang yang malas semaya ni makna kata dia sak ni semaya juga, tapi orang panggil wak mai-mai masuklah semaya keadaan malas geliat masuklah semaya. Dua tafsir. Tafsir yang tiga dihuraikan oleh ulama. Yang tiga, yakni dia semaya tu dekat-dekat habis waktu. Kadang-kadang zuhur habis, masuk waktu asar, baru nak sipai semaya zuhur. Kemudian tiga tafsir ini, Nabi kata siapa Jibril? Itulah mu nak tahu kata umat bagi Tuhan hamba duk atas dunia malas semaya. Malas semaya juga, tapi semaya tu buat main-main. Kadang-kadang bawah hujung waktu, akhir-akhir waktu, supaya zuhur baru semaya zuhur, dekat-dekat nak masuk asar, semaya gharib dekat-dekat nak masuk isyak. Orang ni di akhirat Isra, Allah Ta'ala nampak kepada Nabi pada malam Isra dan Mi'raj, yakni dia tu duk remah pala sendiri. Lepas tu kalau orang tinggal semaya seteru, tak semaya mula lagi. Lagu mana ibu apa weh? Hadirin hadirat, orang ni tak ada semaya langsung halu dah. Hak ni maya juga, tapi duk buat main-main dengan semaya. Lepas tu kalau tak semaya langsung, Nabi sebut hadis,
orang ni apabila dia hidup tah dunia daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak semaya langsung, orang ni klik ke akhirat esok dia akan jadi rupa babi khinzir wal iyazubillah. Dia akan tukar di atas dunia rupa manusia, tapi akhirat esok dia akan jadi rupa babi. Sebab itulah kita kena jaga ibu bapa. Kita sendiri kena jaga, anak kita kena jaga, cucu kita kena jaga, anak beranak kita kena jaga mereka daripada semaya. Sebab tu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tuhan katakan, ibu bapa yang dihormati, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, imanan kamilan, sebagai iman yang sempurna. Ku jaga olehmu, pelihara olehmu, hai orang beriman, anfusakum, akan diri-diri kamu jaga diri kamu, wa ahlikum, dan ahli-ahli kamu, naran, daripada api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu, qu anfusakum wa ahlikum nara, kamu jagalah diri kamu dan keluarga-keluarga kamu daripada azab api neraka. Sebab itulah kita kena banyak berdoa lepas mayat, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kalau kita semaya ramai-ramai ta'imi, Allahumma ajirna minan nar, wahai Allah, lepaslah kami daripada api neraka ya Allah, lepaslah kami daripada azabmu ya Allah, kerana kami tak nak tanggung ya Allah azabmu di akhirat. Api dunia kita tak agak duk dah. Panas matahari di hari ni pasal tak cekak duk dah, tak tahan dah. Apa yang kita nak tanggung azab akhirat? Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tengokkan di dalam rupa dalam Isra dan Mi'raj, Nabi nampakkan satu kumpulan duk rembah pala sendiri. Ini isyarat kata daripada umat Tuhan hamba. Jibril kata yang tinggal semaya, yang malas semaya duk atas dunia. Dia semaya juga kadang dia semaya tapi waktu apa? Dia tu semaya tapi kumu salah. Dia semaya pun keadaan dia tu malah. Sebab tu dalam ayat tu mai banyak kata wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Tuhan kata wa'mur, Nabi suruh, Allah Ta'ala suruh Nabi. Wa'mur, hana engkau suruhlah Muhammad, ahlaka, akan ahli engkau, bisalah, dengan semaya, wastabir 'alaiha, dan hendak mempersabarlah engkau Muhammad, 'alaiha ai li ajliha, kerana semaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sebut dalam Quran tentang semaya, tentang suruh kita semaya, kerana hak inilah bekalan kita untuk nak pergi akhirat. Inilah bekalan yang sejati yang kita nak pergi akhirat. Kalau kita malas semaya, maka nyanyo kita dan rugi kita. Rugi sangat-sangat kita di akhirat esok kalau kita tak semaya. Dan setengah daripada ayat katanya wasta'inu bis sabri was salam wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tuhan kata wasta'inu bis sabri, dan hendak minta pertolonganlah oleh kamu dengan sabar dan dengan semaya. Dan sesungguh semaya ini satu perkara yang payah, yang susah, malaikat di atas orang-orang yang khusyuk saja, illa 'alal khashiin. Maya ni payah. Sebab itulah kalau orang tu hidup dia tu kurang semaya, makna kata hidup dia tu tak berjaya. Orang nak berjaya dia kena jaga semaya. Sebab tu saya sebut dalam Quran, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Tengok ni, itu orang siap dah ibu bapa. Orang nak berjaya, orang nak bertuah, orang nak najah, orang nak beruntung di dunia dan di akhirat. Saya sebut dah dalam suratul Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Allah Ta'ala bagi dengan qad. Apa dengan qad?
yakni qad aflahal mu'minun, sungguhnya telah bertuah dan telah berjaya oleh orang-orang yang beriman dengan Allah. Mana orang beriman? Alladzina fi salatihim khashi'un, orang-orang yang ada di dalam semaya dia khusyuk dengan Allah. Dia khusyuk dalam semaya. Semaya ya Pak, Allahu Akbar, tak ada paling kanan, tak ada paling kiri, semaya tak ada bergaru, semaya tak ada gitu gini. Ni nak yang kata semaya orang comel, semaya orang yang ada khusyuk. Jadi makna kata kalau kita semaya tak ada khusyuk, nyanyolah kita. Sebab kacau duk semaya hari-hari kita nak gopo saudara-saudari, ibu bapa. Sebab tu kita tengok di hari ni kalau kita duk main-main buku semaya ko, nyanyolah kita. Banyak dia mau tanya tu nak buat go mana wi murah rezeki. Nak buat ke mana we murah rezeki? Kalau kita semaya we sepenuh, semaya we kena, patut kita belajar we kena, baca we kena, insya-Allah semaya kita ya boleh tolong kita. Semaya kita ya akan boleh tarikkan sakinah pada kita. Semaya kita yang akan boleh tarik rezeki kita. Semaya kita yang boleh akan tarikkan keberkatan pada kita. Semaya kita yang boleh akan tolong kita. Semaya kita yang akan boleh tolong segala keberkatan yang tarikkan sakinah daripada Allah, sakinah daripada langit sana. Amo nak misal cerita ni kita banyak dengar belakang dah. Siti Fatimah Az-Zahra. Siapa dia Siti Fatimah Az-Zahra? Ialah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian natu Nabi berapa orang daripada as-sahabat al-khulafa'ur rasyidin. Khulafa'ur rasyidin ialah kita kata 4 orang. Tok tua Nabi 2, menatu Nabi 2. Tok tua Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan tok tua Nabi lagi Umar ibn Khattab. Dan menatu Nabi yang pertama dikata Utsman ibn Affan, Nabi gelar Zunnuraini, orang yang mempunyai 2 cahaya. Sebab Sayyidina Utsman dia boleh anak Nabi 2 orang. Mula-mula dia nikah dengan Ruqayyah mati. Lepas tu ambil anak Nabi seorang lagi. Sebab tu Nabi gelar dia Zunnuraini, orang yang mempunyai 2 cahaya. Dan natu Nabi seorang lagi ialah nama Ali karramallahu wajhah. Maka Ali karramallahu wajhah ni satu menatu Nabi yang sangat-sangat sesak, yang sangat-sangat susah, tapi Nabi gelar ke Ali karramallahu wajhah. Cuba perhati apa saudara-saudari hadirin hadirat. Kenapa sahabat lain Nabi gelar dengan radhiyallahu anhu? Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Utsman Zunnuraini, tapi Ali Nabi gelar karramallahu wajhah. Orang yang Allah Subhanahu wa taala sudah memelia akan mukanya. Kenapa ni? Apa perbezaan dengan sahabat-sahabat lain? Ali ni sepupu Nabi. Kemudian Ali ni ada perbezaan dengan Abu Bakar, ada perbezaan dengan Umar, ada perbezaan dengan Utsman. Kerana Ali ambil semejak daripada budak hingga sampai tua. Ali karramallahu wajhah, dia tak pernah dahi dia benar ke tak pernah sujud kepada berhala. Ini Nabi gelar dia karramallahu wajhah, yang telah memelia oleh Allah akan mukanya, akan dahinya. Dahi bagi Ali kerana Ali tak pernah sujud kepada berhala. Adapun Abu Bakar pernah sujud pada berhala. Adapun Umar ibn Khattab pernah sujud kepada berhala. Dan Utsman sudah pernah sujud kepada berhala. Tapi Ali seorang tak pernah sujud kepada berhala. Sebab tu Nabi gelar dia karramallahu wajhah. Ibu bapa, saudara-saudari yang dihormati sekalian, kemudian kita kata nak yang atas semaya ni dia boleh tarikkan rahmat, semaya boleh tarikkan sakinah, semaya ni boleh tarik segala rezeki. Kerana Siti Fatimah 3 bulan rumah tak berasa. Cerita ni kita makruf, kita ni kita sudah latah. 3 bulan rumah Siti Fatimah tak berasa kerana tak ada makan ni. Ali tanya Fatimah, roti dah tak ada beh. Roti yang pecah-pecah tak ada beh. Cuka nak cicah roti tak ada. Satu hari Fatimah pergi mengadu hal kepada ayah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayah, amo tak ada makan ni ya ayah. Amo tak ada minum ni ya Allah.
Ni Siti Fatimah Az-Zahra ngadu kepada Nabi, ialah dikata ayahnanya, kami tak ada makan, kami tak ada berasa ya Rasulullah, ya ayah 3 bulan dah. Kemudian Ali karramallahu wajhah, apabila sangat-sangat susah, Ali pun sipai ambil wuduk mi asmaya, Ali pun semaya minta pohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali pun semaya usalli sunnatan rak'atain, semaya dengan Allah Ta'ala. Apabila Ali ya semaya dengan khusyuk, serupa dengan ayat qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Sudah berjaya oleh orang-orang yang beriman dengan Allah, yang adalah di dalam semaya dia khusyuk dengan Allah. Ali apabila takbir dengan Allah, Ali takbir Allahu Akbar, nak royak kata semaya dia tarikkan rahmat, semaya dia tarikkan sakinah, semaya dia tarik segala rahmat. Apabila Ali takbir Allahu Akbar, kisah duk dapur musing we, kisah duk dapur musing. Kamar dia musing kisah saja dak tubik tepung buat dah di dapur. Fatimah pun gaduh mik bekah tadah, bekah tadah, bekah tadah. Kamar dia goyak kepada Ali, nah, ni muh ni tadah tah ni semua tahbih dah tepung duk tubik dalam kisah nak buat lagu mana be? Dah nak royak kata dengan semaya bagi Ali ada kesan, semaya bagi Ali tu adanya kekuatan, maka tubikkan tepung di kisah, maka Ali apabila Fatimah ya tu Ali pergi pegang kisah, apabila pegang kisah musing, hak musing jadi berhenti. Maka beritaan ini sapa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, aku dengar sungguh ke tak sungguh kata musmaya 2 rakaat, maka kisarang di rumah mutun musing tubik kata pung ya Ali. Ali kata ya naam benar ya Rasulullah. Kamu dia mau pegang dia kan, mau pegang dia duk musing tubik tepung siapa bekas nak buh tak ada ya Rasulullah. Oh Ali, sekira kalau mu tak pegangkan kisaran ini akan bermusing siapa di hari kiamat. Ini nak ayat kata as-salah tarikkan rahmat, as-salah tarikkan rezeki, as-salah tarik segala keperluan, as-salah tarik segala sakinah, as-salah tarikkan segala keberkatan daripada langit. Ibu bapa yang dihormati, maka kita duk carakan Isra' dan Mi'raj, tengah-tengah jalan Nabi saat itu duk jalan nampak orang duk pelagakan kepala sendiri, dan jalan mari lagi Nabi nampak juga di tengah-tengah tu hewi nampak gawa, nampak orang saat ni tu duk gawa, yakni orang panggil duk kerak lidah sendiri, duk kerak lidah sendiri, kerak lidah putus jatuh pelak jadi kelik semula. Allahu Akbar. Ibu bapa cuba fikir ni, kalau kuih siapa ni, kalau kuih pia ni, kamar kita dengan Isra' Mi'raj malam ni bukan semata-mata nak dengar, pakak fikir. Amo sendiri pun mikir, ibu bapa pun mikir. Nyanyo gak baba mari jauh ni, mai kecek kan kita boleh nak buat ke sini, boleh buat amal, apa boleh buat amal. Di hari ni kita tak ada nak kecek ramah semata ramah. Di hari ni kita nak fikir selepas pada mati ni kita nak jadilah mana. Gapo kita nak buat gi? Gapo kebekalan kita nak bawa? Ni hak kita nak fikir di hari ni, sebab dunia tak lama dah. Tak lama sangat dah. Kalau kita kira mari, Nabi tak sebut korong 12. Nabi royak korong 15. Pahala ni kita duduk dalam korong 15. Berapa tahun ibu apa? 40 tahun dah ni. Korong hak Nabi mati mula-mula nama korong pertama. Korong sepas pada Nabi korong 2, korong 3, Imam Syafi'i korong 2, korong 3, korong keempat. Korong kita di hari ni apa korong? Yakni masa 100 tahun selepas pada ni, kita lah ni duduk korong ke-15, sudah masuk dalam korong 15 40 tahun dah. Pas korong 15 ni tinggal lagi 60 tahun lagi. Pas tu 60 tahun ni Allahu Akbar. Masuk korong 40 ni pun, korong 15 40 tahun ni pun Allah haru-haru bercakap dengan covid baru ni pun geger riuh dapat kita dah kan. Talpah baru ni Allah tak ada weh, nak maya tarawih pun tak leh, nak pergi jemaah pun tak leh, nak beripung pun tak leh. Berasa susah dah. Berasa susah dah. Berasa mikir dah. Berasa duk kira-kira dah. Baru ni fak kita tak leh tarawih, senyap lah kapung. Sunyi lah kapung.
Nak baca Quran derah pun tak leh. Nak maya taweh di masjid pun tak leh. Nak beripung semaya Jumaat. Ni korong 15 baru masuk 40 tahun ya. Lepas tu kalau ni 10 tahun lagi, kalau kita umur ada, nak tengok gapo lagi, tak tahu ibu bapa teruk badan ni lagi lah. 40 tahun korong 15 masuk ni bermacam-macam, berbagai-bagai, bermacam-macam kejadian kepada umat, kejadian kepada hamba di bumi ini bermacam-macam. Lepas ni kawik mari setara ni dah, nak pergi sejid tak leh, nak terawih tak leh, nak waktu nak wak ni pun tak leh, kena duduk di rumah. Lepas tu orang kita sedar pun banyak, sedar kan nak, sedar tak leh dah, kena anak ngaji agama dah. Kenapa? Baru ni duk cari takmir terawih you kena kan. Tak ada takmir. Hak jadi boleh dia takmir, pondok, hak ngaji hafiz, hak ketik-ketik tungan ni, hak ngaji pondok ni, boleh jadi takmir. Lepas tu hak ngaji hafiz. Lepas tu lain-lain lagi tu nak jadi takmir tak boleh. Lepas tu orang tua kena hidup kadang-kadang, kena hidup semaya kok mau demo pada. Kerana takmir di rumah tak ada. Anak ada 4-5 ni orang. Ni kita kena fikir. Ni korang 15 masuk 40 tahun dah. Tapi masuk 40 tahun kejadian bermacam-macam, berbagai-bagai. Kemudian kita ni jaga semaya kita setara mana, kerana hak ni ditutupkan oleh Allah dan ini ditutupkan oleh Nabi, ditekan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas kita suruh jaga ke semaya. Dah, kemudian orang satu hari Nabi duk jalan-jalan dengan Jibril alaihi salam. Kemudian nampak seorang tu duk guting lidah, lag darah yang mengalir, darah yang berlebar, turun mari, putus lidah, jatuh, hubung klik semula, jadi klik semula. Nabi tanya, ya Jibril, siapa dia ni duk ketel lidah sendiri ni? Dah, siapa dia ni duk kerak lidah sendiri, putus jadi klik semula, putus jadi klik semula. Lah Jibril kata, ni lah mu nak kenal daripada umat tu hamba duk tah dunia dulu. Berakhir kecek benda tak betul, wahai kecek benda tak benar. Lepas tu kecek tu golek-golek nak masuk campur orang. Nah, ni orang wahai mengupak setengah daripadanya. Orang kecek tak benar. Ni kita kena jaga ni. Hak Nabi sudah nampak belaka dah. Lepas tu di akhirat esok tu kita akan boleh tengok belaka dah benda-benda ni semua. Kemudian jalan Nabi setengah laginya, dan setengah orang tu duk gawa, duk kerak gawa orang panggil, duk gawa, duk tikar perut ataupun duk duk soyak perut sendiri. Duk soyak perut diri. Ni dah boleh tahu tu hamba kata Jibril kata itulah mu nak kena hak duk soyak perut sendiri tu. Ataupun duk guting perut sendiri, guting perut waktu baik perut luar masuk semula, waktu baik semula. Inilah mu nak tahu daripada umat tu hamba duk atas dunia wahai ngopak ni. Kita nak fikir buat apa ni? Kita duduk atas dunia di hari ni, kita buat gapo. Sebab benda ni Tuhan katanya akan kamu boleh tengok liyurau a'malahum, supaya dilihat mereka itu akan amalan-amalan mereka. Kerana Tuhan sebut dalam Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa-siapa yang mengerja, yang beramal di atas dunia sebesar gizi zarah, sebesar pasir halu yang dok nampak berdebu naik ke langit, dia saat itu beramal sekadar tu ya, sekadar butir zarah, sekadar berapa orang panggil biji sawi yang dok berdebu naik saat itu, maka dia saat itu akan boleh kelihatan, dia akan boleh nampak dengan apa yang dia buat amal daripada kebajikan. Wa may ya'mal mithqala zarratin syarran yarah, dan barang siapa yang beramallah ia akan kejahatan sebesar biji sawi juga, debu yang halus ni, dia boleh tengok juga akhirat esok. Sebab itulah bila Nabi duduk jalan tu ajar. Kenapa? Kerana berjalan Isra' dan Mi'raj ni Allah Ta'ala nak merihlah Nabi. Apa tujuan Allah, apa hikmah Allah menjalankan Nabi daripada Masjidil Haram mari kepada ilal Masjidil Aqsa.
tujuan Allah, maksud Allah, hikmat Allah, yakni Allah Ta'ala nak mentenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi itu serabut sangat serabut, rusing sangat rusing daripada mati Siti Khadijah dan wafatnya Abu Talib. Nah, Abu Talib dikatakan bapa saudaranya. Karena Abu Talib ni Nabi rusing sangat, kerana dia tak terima Islam. Nabi kata, hei pak saudara, hei ayah, hei bapa saudara, meluklah Islam, udkhulil Islam, masuklah Islam, meluklah Islam. Tak baik, tak mau, abai. Kerana apa? Abu Talib dia kedebeh. Masa dia duduk di Mekah sana, ya Abu Talib, kalau kita tengok zaman dulu deh, ya ada dak pai Baitullah, ya ada khisi besar. Apa ni? Khisi besar, khisi tinggi. Di tepi Baitullah, ya ada khisi besar. Kama dia khisi besar, kama dia apabila timbulkan masyakil. Ini nak ayat kata, Abu Talib ia tak sanggup masuk Islam kerana ia saya ke khisi tinggi dia, kepada tamneng dia ni, kepada pengkat dia ni, kepada taraf dia. Kerana dia di masa tu kalau timbul perbalahan masyakil baina qabailil Arab, timbulkan masalah di antara orang-orang Arab, maka orang yang buat keputusan, orang yang buatkan masalah huraian ialah kena pada Abu Talib apabila dia nak duduk tahti risib sah. Kemudian apabila anak saudara dia, dakwah dia, seru dia, Muhammad ini seru dia masuk Islam, dia tak mau. Dia tak mau masuk Islam. Dia takut tak mau masuk. Tapi ku sokong Muhammad. Dia mau nak nyanyi mu tak leh. Orang kurang nak buat mu tahan aku, tersekat aku. Tapi hari mati dia tak ada mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Talib tak ada mengucap. Nabi teriak. Nabi sangat-sangat teriak. Nabi sangat-sangat tangisan. Nabi sangat-sangat rusing dengan sebab mati bapa saudara dengan keadaan tidak memeluk Islam. Kamu layan Nabi sangat-sangat rusing dia. Nabi mi aliyo ya ni misalnya pak saudara ya, Nabi mi aliyo dia sapuh di pala ni, ambil di pala lagi, sapuh aliyo dia. Sapuh aliyo kepada pak saudara kerana bimbangnya, kerana tahu kata pak saudara tak masuk Islam, tak memelukkan Islam, maka Abu Talib sana itu Nabi mi aliyo lomo di kepala dia, ambil di kepala, mari ke tubuh, sapu, mari su di kaki Abu Talib. Kerana apa Nabi buat lagu ni? Sebab apa Nabi mi aliyo ya apa? Lomo kepada Abu Talib. Kerana Nabi tahu jasad dia, juzuk dia daripada anggota Nabi sallallahu alaihi wasallam haramun 'alan nar. Diharamkan di atas api neraka. Juzuk Nabi, rambut Nabi, bulu Nabi, gigi Nabi, tulang Nabi, semua api neraka tak makan. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia tengok pak saudara dia Abu Talib tidak masukkan Islam, dia pun aliyo saat itu dia sapu di kepala hingga suk di kaki. Sebab itulah apabila Nabi sangat-sangat using, sangat-sangat bimbang, sangat-sangat serabut kepada pak saudara, maka Tuhan taktu ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Tuhan firman halu dah, apabila Nabi sangat-sangat using, sangat-sangat bimbang kepada bapa saudara dia saat ni tu tak memelukkan Islam, maka ayat turun selalu. Sebab tu ayat zaman dulu dia turun kan? Dia turun tadarrujan ataupun tadrijian. Ya turun pada masa Nabi, ya bukan turun daf'atan wahidah, bukan turun sekaligus dah. Ya turun kakak. Apabila berlaku pak Nabi saat itu tak puas hati, rusing nyopok saudara mati tak masuk Islam, maka ayat turun mari selalu dah wahyu saat ni daripada Jibril turun mai langit kata nah, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah la yahdi man yasha. Tuhan kata nak, innaka sesungguh bahawasa engkau hi Muhammad, hanya sungguhnya engkau la tahdi, engkau tidak boleh menghidayah man ahbabta, mereka yang engkau kasih. Orang engkau kasih secara mana pun, tapi kalau ku tidak hidayah, mu tak boleh nak hidayah ya Muhammad. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghidayahlah ia akan mereka yang dia kandung.
Hani sebab pusing Nabi gini, Allah Ta'ala memperjalankan Nabi kerana serabut sangat Nabi dan pusing Nabi saat ni kepada bapa saudara dan pula pak saudara tak ada memeluk Islam. Jalan. Itulah keadaan berjalan malam. Orang panggil Isra. Baik di mana? Ialah baik daripada Masjidil Haram hingga sampai kepada Masjidil Aqsa, yakni di Palestin sana. Mana Palestin? Yakni orang panggil sepadan dengan Urdun. Pada sepadan Urdun. Biasa pergi negara Arab dah ni. Kalau folk biasa duduk negara Arab, ya tahu. Orang panggil kalau Syam, Syria, tempat mau ngaji, lepas tu ya Urdun, Jordan. Lepas tu di Jordan tu orang panggil bandar dia tu mengeluang dia nama Amman. Maka Amman tu kalau kita nak pergi pada Bahrul Mayyit, laut mati. Laut hak tu hai cokeh bombing, laut hak tu hai balik bombing kauluk saat itu. Di situ tu orang panggil laut mati. Orang panggil Al-Bahrul Mayyit, laut masing. Kita boleh baca surat khabar tu tak gelar weh. Tak gelar duk laut tak gelar. Sangat air laut tu sangat-sangat masing. Sebab tu hai suruh malaikat cokeh bumi di patak awak nak kata remah turun. Di situ air tu laut saat itu sangat-sangat masing. Ikan seekor buta tak hidup dalam tu. Kemudian laut masing saat ni ambil segi situ. Orang panggil buat masalah lah ni ya kaji, ya ambil seluk situ. Pakar-pakar tu capur-capur tu ambil lauk situ tu dah. Yang ambil seluk situ ya jual lah ni. Nah, kalau misalnya satu jebur ni tak silap ingat sedina, 2 dinar gitu. Ya kata buat masalah kaji kan nak ambil seluk di Bahrul Mayyit, yakni pak lauk dibalikkan bombing oleh kauluk, oleh Jibril balik sana itu. Ambil seluk tu, mari buh di muka, mari buh di tangan, lepas tu duk peresta. Dia kata kulit tu molek. Tapi yang dikajikan oleh ulama-ulama Islam yang mentafsir kata seluk ini tak jadi molek. Kerana seluk ini yang dilaknatkan oleh Allah, kerana bombing sini bombing yang Allah Ta'ala laknat. Kemudian di Bahrul Mayyit, lik sana tu Palestin. Jawab dah situ ni mamnu'ul murud, dilarangkan lalu. Jalan ni nak pergi ke Israel tak boleh lalu. Di sana laut mati tu Israel. Kemudian Israel tu dia duk rapat dengan Palestin. Maka Palestin inilah tempat dikatakan Baitul Maqdis ataupun dikata Masjidil Aqsa. Maka Isra' dan Mi'raj Nabi kita berjalannya daripada Makkah. Sebab tu Tuhan bagi minal Masjidil Haram. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal Masjidil Haram, permulaan daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, mari sapa kepada Masjidil Aqsa. Ada tempat tu orang panggil Isra' cuk kat tu. Ambil daripada mula daripada Masjidil Haram mari sampai kepada Masjidil Aqsa, itu namanya Isra. Perjalanan Allah Ta'ala menjalankan Nabi daripada waktu malam, permulaan daripada Makkah hingga sampai kepada Masjidil Aqsa. Kemudian Isra ni orang panggil nas sarah. Nah nyata-nyata di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala terang di dalam Quran mana subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu nyata-nyata dalam Quran. Sebab tu kata ulama, siapa-siapa yang ingkarkan Isra fahuwa kafirun, orang ni jadi kafir. Dia mau tahu tak boleh jadi Nabi Isra' Mi'raj mai daripada Mekah naik borak dengan Jibril mari pada Masjidil Aqsa, dia ingkar, dia tolak, dia nafi Isra'. Orang ni jadi kufur dan jadi kafir. Adapun Mi'raj ni setengah kata ulama tengah daripada mukjizat Nabi, dan kalau siapa dia ingkarkan Mi'raj, orang ni jadi fasikun mubtadi'. Hak ni tak jadi kafir dan tak jadi kufur, jadi mubtadi'. Kemudian Mi'raj mana? Isra' kita ya ada permulaan Nabi saat itu ambil daripada Mekah mari sampai kepada Masjidul Aqsa. Hak ni nama Isra'. Mana Mi'raj? Mi'raj ni makna Nabi duduk di mana? Di Sakhrah, di Baitul Maqdis. Nabi sampai situ di waktu Isya. Nabi tubik daripada Mekah, yakni orang panggil waktunya dekat-dekat dengan Isya, berjalan Jibril dengan Nabi mari sampai di Masjidul Aqsa. Itu namanya apa? Namanya Isra. Padu sampai di masa Allah di Masjidul Aqsa ni, masjid siapa dia? Ialah masjid bagi Nabi Zakaria alaihi salam dan tempat bertapa bagi Siti Maryam alaihi salam.
Ni Masjidul Aqsa ni. Tempat siapa dia? Siti Maryam. Kerana ayahanda dan bunda bagi Siti Maryam dia ada nazar. Dia kata kalau aku dapat anak lelaki, maka aku nak jadi khadimul Masjidil Aqsa. Ini niat bagi ayah bagi Siti Maryam dengan bundanya. Dia kata kalau fi batni, benda yang ada di dalam perut aku ni daripada anak laki-laki, kata ayahnya dan ibunda bagi Siti Maryam, kalau keluar mari jadi anak lelaki, aku nak jadi khadimul Masjidul Aqsa, yakni khadim bagi Masjidul Aqsa. Tiba dengan kandak bagi ayah Siti Maryam dan dengan kandak bagi mak bagi Siti Maryam tak muafakah, iradat menentukan kau lain. Iradat Allah menentukan anak di dalam mak dalam perut bagi mak Siti Maryam, yakni kau lain. Apa kau lain? Yakni jadi anak perempuan. Jadi anak perempuan. Apabila anak perempuan, maka pasti jugalah dengan nazar, katalah lah mana hak sungguh ti saat itu nazar kalau anak jatuh, anak jatuh ni lah jadi orang tu duduk khidmat, duduk cara, duduk tolong Al-Masjidul Aqsa. Masjidul Aqsa ni hak mana ibu apa? Nah, hak dak nampak kubah kuning tu nah. Kubah kuning bukan Masjidul Aqsa. Kubah kuning tak nampak jadi gigit dah. Dah, hak tu bukan Masjidul Aqsa. Hak tu orang panggil Qubbah Sukhrah. Orang panggil kubah yang duk turun ke apa? Yang duk tudungkan batu. Hak yang nak turun Nabi naik ke langit tu orang panggil Qubbatus Sukhrah. Hak tu dia tak panggil Masjidul Aqsa. Dia tak panggil apa? Masjidul Aqsa ataupun Baitul Maqdis. Hak nampak kuning tu dia panggil Qubbatus Sakhrah, yakni satu tempat yang duk tudungkan batu hak nak turun Nabi naik ke langit. Faham tak nah? Masjidul Aqsa duk tepi tu sikit. Masjid lama beribu tahun ni, ribu tahun yang dibinakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka mak bagi Siti Maryam dan ayah Siti Maryam apabila boleh anak tina juga, maka dia nazar dah nak jadi khidmat Masjidul Aqsa. Maka tino ada bilik-bilik yang ada di tepi Masjidul Aqsa. Wigi duduk situ. Kamar dia Siti Maryam anak saudara bagi Nabi Zakaria. Maka duduk situ saat itu, duduk di bilik di tepi Masjidul Aqsa. Maka dicucur, dicaci, dikata oleh para Yahudi kepada Nabi Zakaria alaihi salam, "Hei Zakaria, kok mana mung ni? Anak tino, anak saudara mutino mari duk khidmat di dalam Masjidul Haram, duk khidmat duk di bilik Masjidul Aqsa. Kok mana ni Zakaria ni? Tak betul ni. Orang tino dia saat ni tu dia mari dia saat ni mari cuma mari bulan ni pada duk dalam Masjidul Aqsa. Kok mana?" Dah Nabi Zakaria pusnya ngono kok mana pak dia dengan mak dia saat ni sudah nazar duk situ. Tapi ketika masa Siti Maryam apabila ia mari uzur, maka pak dara ya Nabi Zakaria dia buat basah tepi Masjidul Aqsa. Buat basah di luar. Apabila hari ia uzur, hari ia mari cuma, Siti Maryam tu baik duk luar. Dah pas sini di Masjidul Aqsa ni juga batu ada tepi tu. Apabila Nabi SAW dengan Jibril datang mari daripada Masjidil Haram min Makkatal Mukarramah mari sampai kepada Masjidul Aqsa di waktu malam lepas pada Isya. Kemudian Jibril kata, "Hei Muhammad, mu tamak telah borak mu tu, tamak telah borak di batu Sakhrah tu, di batu tu." Nabi tak apa, Jibril tak tamak tak apa, tawakal ala Allah. Tawakal, serah ke Allah. Kama Jibril katakan nak hajar Nabi. Dia kata, "Ya Muhammad, mu nak tawakal pun mu kena buatlah asbab tawakal." Ni nak ngaji ni Nabi hajar. Jibril hajar ke Nabi. Jibril jadi tok guru Nabi. Sungguh kata mu nak tawakal, tapi mu nak tawakal pun mu kena buatlah asbab tawakal. Supaya kita di hari ni kita saat ni nak berjaya, kita nak berkat anak cucu kita. Tawakal kalau Tuhan nak aling ke aling, kalau Tuhan nak jujur semaya tak suruh tambah. Tawakal kalau ni belana tabah.
Deh. Nak tawakal kena buat asbab lah. Pagi gerak nak semaya. Bawa pagi gerak nak tamu bangun juga ai. Kita sendiri pun kena bangun. Lepas tu nak jaya tu kena gaji buat amal katik. Ni tawakal tu nak kaya. Payah nasi tak turun mari daripada langit tu oleh mulut kita. Sebab itulah Jibril kata, mung nak tawakal mung kena buat asbab tawakal. Kemudian apabila Nabi nak naik ke langit sana. Nak naik ke langit tu, hari kita nampak bulan tu. Langit tu, bulan. Apa nak royak banyak. Oh, tak suk malam ni. Banyak tapi tak apa, royak pakoh-pakoh tak apa dah. Deh. Apabila Nabi saat itu nak naik ke sana. Apabila nak naik ke sana, Nabi semaya Isya di Masjidul Aqsa. Kemudian Nabi saat itu jadi patut imam. Masjidul Aqsa pergi Palestin sana nah. Sekarang payah nak masuk nah, kata setengah pergi umrah, masuk pada Palestin. Nak masuk kadang-kadang jeje, for Israel iskat. Dia jaga nak masuk dalam masjid tu, kadang-kadang setengah pergi masuk di bawah batu ya. Ya batu ya jadi gantung duk tengah udara gitu. Tapi lah ni ya wak seming naik ya. Takut orang kejut ya wak seming naik ni. Wak seming naik rapat ngapa tapi batu duk gantung dengan udara. Tapi lah ni ya wak seming naik. Pati wak kubah tempat katuk kan, dia panggil kubbatus sukhrah. Dah, kemudian apabila Nabi duduk situ lepas Isya, Nabi pun semaya Isya di situ saat itu, maka para nabi, roh-roh para aulia, para anbiya, para muslimin mari jadi makmum bagi Nabi duduk semaya di Masjidul Aqsa. Apabila Nabi duduk situ, kita Isra' tu kita royak pakah-pakah ni sepah dah. Mula mik daripada Mekah, Jibril suruh Mikail belah perut Nabi, mik pada Mekah mari sampai Masjidul Aqsa, itu orang panggil ceritaan Isra'. Adapun mik daripada Baitul Maqdis nak naik pada ila Sidratil Muntaha, hak ni nama Mi'rajun. Nak nyata sasa. Mana Isra', manakah Mi'raj? Isra' mik daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ini nama Isra'. Adapun mik daripada Masjidil Aqsa, Nabi semaya siap dah Isya, kemudian ruh-ruh bagi para anbiya dan ruh bagi para muslimin duduk di belakang Nabi. Kemudian sudah semaya Isya, Nabi pun nak berakat dan nak bertolak dengan Jibril nak naik ke langit sana. Apabila Nabi tamatkan barak dia di batu, apabila nak yak kata setara batu tak ada akal, tak ada fikiran, tapi nak kena ke Nabi, suka ke Nabi, sayang ke Nabi, apabila Jibril terakak dan bertolak dengan Nabi nak naik ke langit, batu saat ni sangat kasih ke Nabi weh, sangat kesaya ke Nabi, tak ada akal, tak ada fikiran nak turut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita manusia dan hamba yang ada akal fikiran, yang ada akal yang waras, tak mau turut sunnah Nabi, tak mau turut cara Nabi, wal iazubillah. Batu tak ada otak, batu tak ada akal, batu tak ada perasaan, batu kerakang, tapi dia suka ke Nabi, dia sayang ke Nabi, nak turut Nabi naik ke langit weh. Apakah kita manusia yang ada akal, yang ada fikiran, tapi tak mau turut cara Nabi, tak mau selawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil radha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Apakah kita yang ada akal, yang ada fikiran, kita tak mau selawat atas Nabi? Bahkan batu nak turut Nabi naik ke langit. Kamu dia batu nak turut Nabi. Lepas tu kita manusia kena pakat fikir hamba Allah Ta'ala. Lepas kita ni umat yang paling mulia, umat yang paling berharga. Lagi kita semua ni umat Nabi, kalau tak jakah masuk dalam syurga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak buka pintu syurga pada umat lain. Karena Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka,
kami tidak utuh akan dikau ya Muhammad mari kepada alam dunia ini illa rahmatan lil alamin, malaikat untuk jadi rahmat, jadi sejuk di dalam alam, sama ada jin dan manusia, dan sama ada bukit-bukit dan pokok kayu semua. Nabi kita Tuhan bakit jadi rahmat seluruhnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami tidak akan angkat dikau, kami tak bakit angkat dikau ya Muhammad, malaikat kami nak umumkan rahmat kami kepada seluruhnya daripada alam ini, jin dan manusia, dan semua daripada pokok-pokok kayunya. Ibu bapa, kita tahu dah kita di hari ini umat Nabi. Kita tahu dah kita orang yang paling rega. Kita tahu dah umat yang paling nilai. Kita tahu dah umat yang paling mulia di sisi Allah. Apanya kita dah sia-sia masa kita? Apakah kita dah sia-sia selawat kita atas Nabi? Apakah kita dah sia-siakan semaya kita dengan Allah? Kemudian kita tahu dah kita dikatakan ni mata belia, kita ni mata yang dihargai, mata yang dinilai oleh Allah. Buat ibu hati. Masa hidup gerbailah kepada masjid, gerbailah kepada masjid lailan wa nahara mu'allakum bil masajid, yakni kita bertamak dengan masjid, ulai alik masjid, ulai alik tempat mengaji, ulai alik kepada tempat-tempat orang mengajar. Ibu bapa, hadirin hadirat, di hari ini masa tu hewi lagi kita. Masa tu hewi lagi kita. Masa tu ada lagi boleh selawat atas Nabi, boleh baca Al-Quran. Pak Quran dikatakan ibadat dengan tilawah. Ibadat Quran ialah dengan baca Quran hari-hari. Jangan tinggal baca Quran lebih banyak. Satu harah Quran Allah 10 pahala, 2 harah 20 pahala, 3 harah 30 pahala, 4 harah 40 pahala. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. 3 harah dah tu, 30 pahala dah tu. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, 1 alif 3 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala. Lepas tu kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berapa harah cuba bila? Alif la, ha, mim da 40, li 50, la lagi 60, ha 70. Dalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin tu 70 80 pahala dah. Ibu bapa, jangan kita mensia-sia masa kita yang ada ini untuknya kita lalai dengan dunia Allah. Sebab itulah orang-orang yang cerdik, orang-orang yang waras, orang-orang yang mikir ke akhirat, dia tak gaduh dengan dunia ni sangat. Dia gaduh dengan bekal-bekal akhirat. Ada satu tok syekh daripada Yamin, dia duk baca nak, dia baca kitab kepada anak murid tanah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Sokak tak kitab ya, mati situ Tok guru daripada Yaman, syekh daripada Yaman, ya baca nak man kana, Nabi baca hadis kata nak, Nabi kata man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa hujung nafas dia, hujung kataan dia, hujung kalam dia la ilaha illallah. Sokak dah tu. Mati tak kita. Pas kita nak mati kalau kuelah nak. Demo boleh mati tak kita ngucap asyhadu an la ilaha illallah. Kadang-kadang demo mati dalam semaya, kadang-kadang mati dalam rakaat, kadang-kadang lah mati dalam sujud. Allah kalau kuat ni yang mulia sah. Kita takut kita mati bukan baik tu ibu bapa. Takut mati pak, aduh sakit, aduh panah, aduh letih, aduh tak gerak lapar air weh. Hak ni kita takut ni. Takut mati baik tu, boleh-boleh duduklah tu. Aduh panah weh. Nampak mari gapo? Hamba magi. Nama ni. Hani nak royak sungguh ni hak tepi Muhammad baru ni. Tepi Muhammad ada orang tua seorang, di atas belakang ni buruk, ada luah tu. Ada luah ni buruk atas belakang bau busuk sangat. Boleh malam pukul 1, aduh panah, letih. Oh hamba lagi gapo tu? Buruk tak belakang.
Buruk tak belakang. Sebab tu kita kena jaga. Gopo amalan kita dak bawa di sehari lah ni. Ibu bapa semua. Dah. Apa tu masa pun kita rasa setengah sedar ni. Nampak tak ada pihak gerak ni. Kalau kau satu rasa tak apa ni kocok ni. Ni. Lawan ni. Hai. Nampak tak ada gerak ni. Dah. Tapi nak ayat kata kita kena mati lagu mana ibu bapa. Patut Nabi tak ada nak langit lagi ni. Patut nubuh nak langit nubuh semula apa ni. Dah. Kemudian Nabi nak mulanya di mana? Ialah di Baitul Maqdis. Naik di sana itu dengan Jibril. Apabila naik dengan Jibril saat itu pun nak ayat cara mereka, naik sana batu pun turun Nabi. Jibril kata, "Hei batu, tinggal mung di situ. Berhenti situ. Kif, berhenti." Batu pun berhenti duduk situ. Duduk gantung di tengah udara. Tak ada jatuh. Tak ada naik lagi. Duduk lekat situ. Orang panggil tergantung batu dengan sebab nak turunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit sana. Nak turun orang mulia, nak turun orang kedepan nak ke langit. Kamu dia Jibril kata berhenti tu batu. Berhenti. Berhenti ya Allah. Dah. Apabila berhenti situ, mari satu para puai kata setengahnya, lalu tengok naik. Oh, dia perut besar. Tengok batu tapala kejut beranak situ lalu dah. Kemudian Jibril punya nak talangi nak agana ibu bapa. Dia bukan nak tunggu ni weh. Tengok carwak nak guna. Jibril dengan Nabi nak barak, Jibril pegang tali kain barak, Nabi dengan Mikail sebelah, Jibril sebelah. Mikail hijabah, Jibril hijabah. Jibril nanti waktu turun wahyu dari Allah, Mikail nanti waktu turun air hujan pada hamba-hamba Allah. Kemudian dia naik ke langit, yang naik di musim ni. Ni salah tani dunia, dia naik musim ini. Yang musimnya di kita. Dia tak ada naik pong betul itu. Cuba kita tengok buat caruak nak guna. Dia tak nak betul deh. Dia tak nak biasa itu apa? Dia nak dia musim, dia kau naik. Kau naik. Dia bukan nak pom gitu dah. Dia naik kau naik itu. Dah. Naik pergi sana itu. Apabila sapa kepada mana? Oh, panjang cerita dah. Ya dunia ni hak pelik lagi nak jatuh Mi'raj ni ya pelik. Sebab tu katanya mukjizat Nabi. Sebab tu dalam mata jarata wa mu'jizatuhu kasiratun ghurar minha kalamullahi mu'jizul bashar wa mu'jizatuhu kasiratun ghurar minha kalamullahi mu'jizul bashar wajzim bi mi'rajin nabi kama rawaw. Ni setengah daripada mukjizat Nabi. Kemudian kata di dalam kitab setengah usul fiqh daripada kitab Usuluddin, daripada kitab Mata Jaratana, wa mu'jizatuhu kasiratun ghurar. Dan bermula segala mukjizat Nabi. Perkara yang pelik tak berlaku pada manusia kebiasaan. Kasiratun ghurar. Allah banyak sangatnya mukjizat Nabi. Perkara yang pelik berlaku pada Nabi, banyak lagi pula endah-endah. Mana mukjizat Nabi? Sepertinya belah bulan. Bulan ni tengok ni bulan tak? Pak kafir tak nak ta Nabi. Hei Muhammad, moga mu ngaku tak mu jadi Nabi. Cuba mu panggil bulan tu, mu belah bulan. Pak ni nak ta Nabi. Nak buat main-main dengan Nabi, nak buat Allah dengan Nabi, nak istihza dengan Nabi. Nabi kata sungguh kan? Mu nak tahu kata aku boleh pula tak boleh pula. Tapi setiap kali Nabi nak melakukan mukjizat, Nabi nak buatkan mukjizat, Nabi buat perjanji je. Kalau aku boleh panggil bulan tu sungguh, mu nak beri main dengan Allah, mu nak beri main dengan aku. Hajib kan kata aku dia tak apa. Kalau mu boleh belah bulan, panggil bulan tu mari Muhammad. Kalau mu boleh belah bulan sungguh, tak apa aku nak beri main denganmu. Nabi pun panggil bulan turun mari. Ini kata mukjizat Nabi sebab mata jarata wa mu'jizatuhu kasiratun ghurar minha kalamullahi mu'jizul bashar. No, belah bulan, panggil bulan turun. Bulan pun turun mari. Nabi ambil tangan dia belah bulan insyiqaqul qamar. Surah tu apa? Insyiqaqul qamar kan? Belahkan bulan. Bulan pun turun. Nabi pun belah. Sebelah lagi masuklah tangan kanan Nabi, sebelah lagi masuk belah kiri Nabi. Ini ke mukjizat Nabi. Perkara yang berlaku di Nabi, benda yang pelik di Nabi.
Kemudian mukjizat yang paling besarnya ialah Quranul Karim yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila-bila Nabi naik kepada langit sana, kita ayat dah. Naik pada langit sana saat itu, apabila Nabi naik pergi ke sana, kataklah pintu. Langit ni ada pintu Langit ni ada pintu. Lepas tu langit hak kita dok nampak mula-mula ni bukan langit lagi. Ni hak nampak cahaya biru. Ni dia panggil cahaya Bukit Qaf. Cahaya Bukit Qaf. Bukit Qaf ni bukit apa? Bukit yang untuk duk likung dunia. Bukit duk likung dunia. Kerana ni pernah pelat dalam Mi'raj ni. Sebab apa boleh panggil pelat? Dah kalau ada silap sikit dalam sirah ni, dalam tarikh ni, hamba pun tak ada tengok molek, hamba agak kemaafan dah. Kalau orang tua-tua kita ada ingat kau lain, ada nyata kau lain, dah kalau ada silap tu hamba agak kemaafan dah. Tak apa, kita nanti murajaah sekali lagi kalau ada silap sikit sebanyak dengan kecek pen ni. Kemudian hak benar pelat dalam Mi'raj ni, Tuhan dan pula ulama ada riwayat Allah Ta'ala jadi dunia ni, dunia sebutir ni, kata setengah serupa dengan badai, bulat pun badai. Kata setengah bulat sepuluh dengan telur. Kemudian Allah Ta'ala jadi dunia ni duduk di atas tanduk lembu. Dunia butir hak kita berjuta-juta, ada kereta beratus-ratus berjuta-juta butir ni duduk atas dunia duduk atas tanduk lembu ya weh. Lepas tu tanduk lembu saat ni tu duduk di atas IKU. Lepas tu tak ada kena bahas lah tanduk lembu besar mana tu. Dah mau tahu soal lembu ni. Dunia duduk atas tanduk ya. Besar. Pelik tak? Kalau kita fikir dengan akal kita, wasa boleh jadi ke dunia duduk atas tanduk lembu, tak patut okey. Akal kita nak terima tadi, tapi benda ni orang panggil benda yang harus pada akal. Tapi pada adat itu dikata mustahil, tak boleh jadi. Tapi akal ni orang panggil harus Allah Ta'ala menjadikan dunia di atas tanduk lembu. Tanduk lembu duduk di atas IKU. IKU duduk di atas batu. Kemudian dunia duduk atas tanduk je gonyeng duduk atas tanduk. Supaya bola duduk atas nyacel mu dah. Je gonyeng. Apabila duduk gonyeng, Allah Subhanahu Wa Ta'ala titah kepada para malaikat 70,000 suruh pergi dunia. Suruh pergi dunia. Kama dia dunia tak lekat lagi, duk gonyel lagi, duk berkocok lagi weh. Hatta pula tambah 70,000 pula. Jadi 140,000 duk pergi dunia, tak lekat. Apabila tak lekat, Allah Ta'ala suruh malaikat Jibril likung pula dengan Bukit Qaf. Likung dengan Bukit Qaf. Hak kita duk nampak cahaya biru tu bukan langit lagi, tu cahaya Bukit Qaf. Hak duk likung dunia. Likung pula dengan Bukit Qaf. Duk gonyel lagi. Duk gonyel lagi. Lalu apabila duk gonyel lagi, suruh pergi dunia 70,000 tambah 70,000 jadi 140,000. Lepas tu likung pula dengan Bukit Qaf, tak berhenti lagi, duk kocok lagi dunia. Apabila duk kocok lagi dunia, Allah Ta'ala kata, "Hei Jibril, mungkin tulislah ayat kursi di likung dunia." Lalu itulah Jibril, dia saat ni tu baca ayat kursi tu. Dia tulis ayat kursi, tulis di likung dia. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wakaf milai tu. Sama ada ayat sama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Likung dunia. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض wala yaudu hifdhuhuma. Betul situ nah. Kalau nak jadi wakaf milai situ betul. Wala yaudu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Malaikat Jibril likung dengan ayatul kursi, likung dunia semua. Baru dunia tu berhenti daripada kocok dan bergonyang. Maka daripada hadis ini
daripada takbir ini, daripada maksud ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita baca ayatul kursi tiap-tiap kali lepas maya ba'da duburi salatin, yakni selepas daripada setiap-tiap kali lepas maya, supaya nak tamatkan iman kita tak mau cabut dekat-dekat nak mati. Sebab tu Nabi sebutlah deh, kalau mu nak tamat imanmu, kalau mu nak ikat imanmu, tak mau cabut tika nak mati, maka kamu saat ni tu bacalah ayat kursi tiap-tiap kali lepas semaya. Para ibu bapa yang dihormati, saudara-saudari, hadirin hadirah, baca ayat kursi waktu 9 banyak dok gi ke umur. Nah, ada gi ke umur dok terima ayat kursi waktu 9 tu gua morning. Jawi pak amal lama dah 2-30 tahun, 20 tahun masa mo dok ngaji pun nak dalau lagi. Nah, hamba bosik warak pun pernah wi kat ambo, patut tok rumah dok tapo le bukit nama ayah bukit ataupun dikatakan Haji Seh. Nah, dia biasa wi ayat kursi waktu 9 pada fu ambo masa mo dok ngaji dalau lagi. Nah, patut ibu bapa kita kalau ada hara-hara sangat dalam rumah tangga kita, ada hara-hara sangat dalam kampung kita, banyaklah baca ayat kursi ni banyak. Sebab kita dah tengok kampung-kampung kita di hari ni banyak hara-hara, banyak musnah, banyak kotor kokning, banyak masalah, banyak hatu setan, banyak benda-benda deki kena. Maka kita nak lepas daripada benda-benda ni semua, banyaklah baca ni. Sebab ayat kursi boleh tamat dunia. Ayat kursi tapak boleh takwi gonyakan dunia. Apabila Nabi naik kepada langit sana, nampak benda ni lah. Yang pertama, Nabi sana itu naik ke langit, dia ada pintu dia. Kemudian, pintu langit dulu dia buka semua, pintu langit dulu dia buka semua. Dia buka semua. Tapi apabila ba'da bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas daripada bangkit Nabi, Tuhan katuk pintu langit. Karena apa ibu apa? Dulu pintu langit buka belakang, segala tempat ni buka belakang. Tapi apabila kafir Quraisy, ni mau ya masuk sikit-sikit ni. Kafir Quraisy saat itu dia saat ni nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana pergi bersorak di rumah Darun Nadwa, yakni home pacum bagi Fuq Quraisy, yakni dikatakan sepa bagi Fuq Quraisy di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Sorak situ setengah katanya kita igat Muhammad buh dalam penjara. Jawab setengah, kalau kita igat Muhammad buh dalam penjara, nascaya Muhammad dia dakwah orang dalam guk, orang jadi orang Yahudi. Kalau kita igat dia. Kalau kata setengah kita Muhammad tu baik dalam Mekah, jawab setengah tu kalau kita Muhammad dalam Mekah, dia jalan lari-lari pergi, orang pergi temu dia tengah jalan, maka dia dakwah. Orang turut dia pula situ, tak suk cerita. Katanya pandangan daripada Abu Jahal, ra'yu Abu Jahal dan Abu Lahab, ginilah kita bunuh tahu. Bunuh tahu. Jadi pandangi 2-3 pak pandangi, 2-3 ra'yu, 2-3 kan fikrah daripada Arab-Arab Quraisy dan itu, dia kata bunuhlah seni. Dah. Apabila nak bunuh, kemudian Nabi dia tahu dah Jibril royak dia. Sebab tu Nabi dia kedebeh. Apabila nak berlakukan satu musibah, nak berlakukan satu bala atas Nabi, Jibril selalu turun mai ke langit. Hei Muhammad, mung beringat-beringat malaikat kafir Quraisy nak bunuhkan dikau. Jibril turun lalu dah. Ya sebab dia orang kedebeh, sebab dia orang mulia, dia tu orang Tuhan. Apabila nak berlakukan musibah di atas Nabi, maka Jibril selalu turun mari ke bumi. Muhammad beringat malam ni kafir Quraisy nak bunuhkan dikau. Maka Nabi pun ayat, "Hai Ali, malam ni mungkin tidur pak aku dah, kuasa tak sedap dah malam ni." Apabila Nabi duduk dalam tu, kemudian Abu Jahal kata, siapa dia boleh takak Muhammad, sama ada hidup ataupun sama ada mati, cap pen ataupun cap tai, aku nak beri mah 100 ekor unta. Dah. Apabila malam tu Fuq Quraisy likung umah Nabi ngeduk dengan Ali gapo siap dah. Kamasya Sayyidina Abu Bakar pun cedek dah daripada 2 ekor daripada binatang nak sampai pergi nak hijrah. Kamar di celah-celah tu saat itu, Nabi pun saat itu tahu dah kafir Quraisy likung. Duk kepung rumah Nabi. Nabi tengok lalu lu penuh dah Quraisy saat ni. Nak likung Nabi, nak bunuh Nabi. Fak dia duk kecek luar, igat Muhammad. Sama ada igat mati ataupun igat hidup. Nabi tengok situ pak nak tubik tak leh. Apabila nak tubik tak leh, Allah Ta'ala selalu royak Jibril menghajar ke Muhammad. Hajar apa? Di sinilah bacanya
Ayat apa? Auzubillahi minasyaitanirrajim. Nabi tengok nak terbit alih dah. Kafir likung penuh dah. Kumpul penuh dah. Nabi aja waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'awshaynahum fahum la yubsirun. Nabi baca siuk di pasir rembah lagi. Ni cara Allah Ta'ala hajar Nabi. Baca waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'arshaynahum fahum la yubsirun. Baca siut di pasir, Nabi pungal ke depan, maka tidur habis kafir Quraisy. Mengatuk habis. Nabi pun tubik kau tubik ke. Kafir Quraisy sedar pak sani. Seling sedar. Apabila seling, masuk tengok buka kali kena kali. Nabi lari pergi perak dah. Lagi perak, Nabi dengan Abu Bakar lari naik ke atas Jabal Sur. Jabal Sur sana ada Jabal Sur. Ya Jabal Nur tempat Nabi terimakan wahyu. Jabal Sur ni amal biasa naik. Kena naik 3 j, 4 j. Kalau kita jalan bawah pukul 7, siapa denung dekat pukul 11 tengah hari. Jabal Sur. Lepas tu nak yak tahu peliknya, lubang tu ada luah tu. Bobot telur tubuh lah kalau kita lah masuk. Lek belakang tu dia bukan gua sangat, tapi dia panggil Ghazusur. Gua sur. Dia batu duk kapit itu. Lagi nak diri. Yang mau nak dah. Tapi orang panggil naik tu nak pakai masa 3 jam. Naik pergi sana nak pakai masa. Lepas tu batu duk kapit. Lepas tu ada lubang depan. Kamar dia kita nak semaya dalam tu boleh lah kena ngokok sikit. Nak ngokok sikit. Dah. Lek belakang batu dikapit gitu. Kemudian Nabi duduk situ saat itu duduk nusuk dengan Abu Bakar. Tapi nak ayat kata kudrah Allah, perkuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi mari selalu terhadap burung gawa, burung merpati wak sari di hadap petu dan pula laba sana mari karuk-karuk sari. Lepas tu Arab Quraisy cari-cari sebab tu dia panggil tok nujung ya. Panggil tok nujung ya. Panggil fok nujung-nujung dia. Dia kata Muhammad lari ke mana? Sebab tu Fok Nujung dia bersahabat dengan jin. Sebab tu Fok kita ramah duk sahabat dengan jin kan. Mu tu buat tengok sekian Nujung tengok munggah abang-abang. Kadang-kadang pakai liling pun ada. Kadang-kadang pakai kemie pun ada. Kadang-kadang pakai harga. Ni daripada dek nung gini. Fok Quraisy dulu Nujung cakap dah. Pahlan ninggal Nujung Fok kita tak ada pelik angah. Duk sahabat dengan hatu, duk sahabat dengan jin. Fak dulu pun sahabat dengan jin dah. Tengok pak. Jin yo piong tu bay naik ke langit. Ni, jin fak Quraisy, hak duk ni kau. Fak ni, fak Tok Nujung pun dia kata mana? Muhammad pergi ke mana? Abu Lahab tanya, Muhammad pergi ke mana ni? Lari ke mana? Tok Nujung pun nujung pak. Sahabat dengan jin yo. Jin yo tu bay piong naik ke langit. Ni buku ni buku kata ni Tuhan katup itu langit ni. Jin terbang naik ke langit, pergi tengok di Lauhil Mahfuz. Ya dah tulis belaka di Lauhil Mahfuz ni orang panggil kolej tu hadap jalan hari ni berlaku mgoning, hari ni lagu ni. Sebab tu jin nak tengok sana, jin royak kata Muhammad duk kawasan ni ya. Duk kawasan Jabal Sur ni. Tapi nak ayat kata kudrah Allah nak pelindungkan daripada mata-mata Quraisy. Allah Ta'ala wimumak pati wak sare, lepas tu labo wak sare depan tu. Tapi Nabi saat itu berapa hari duduk situ 2-3 hari. Siapa dia duduk pergi makan ni? Ialah Abdullah ibnu Abi Bakrin. Anak bagi Abi Bakrin nama Abdullah ibnu Abi Bakrin. Abdullah ibnu Abi Bakrin yang duduk pergi makan ni Nabi dan pula ayahnya ialah Abu Bakar. Kemudian apabila Nabi duduk situ 3 hari, Nabi saat itu Fak Quraisy duk cari rata derak ke apa macam ni dah. Sayyidina Abu Bakar dah. Ya kasih ke Nabi. Ya sayang Nabi. Nabi tidur tak riba dia. Tiba-tiba cekingnya ketiknya Abu Bakar. Takut usadah, sakit wadah. Takut sakit. Kemudian titik tak pun suara tak berani. Tak berani. Titik air mata tak pipi Nabi. Apabila titik air mata atas pipi Nabi, Nabi tahu kata Abu Bakar turun sing takut. Maka turun ayat mari kata nak la tahzan innallaha ma'ana. Ayat turun mari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
apabila Abu Bakar teriak, air mata titik turun di atas pipi Nabi, maka Nabi kata, la tahzan, jangan duka citalah engkau hai Abu Bakar. Sebab tu ayat belakang tanah, idhuma fil ghar, kerana kedua-dua Abu Bakar dan Nabi fil ghar, di dalam gua Sur. Yaqulu li sahibihi, bersebedalah Nabi bagi taulannya, bagi kawannya Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, jangan berduka citalah engkau ya Abu Bakar, sesungguhnya Allah Ta'ala berserta kita. Ini nak ya, pintu langit dulu buka sama, tapi apabila dibakit Nabi, kerana jing-jing duk naik ke langit sana, duk bubuk naik, sebab tu Tuhan suruh malaikat katuk semua pintu langit. Hak duk buka lah ni mana? Ialah betul Baitullah Soy lah ni. Dan dia duk buka di Nusa ya. Dah di Nusa. Segitulah lebih kurang. InsyaAllah hamba puasa jah malam berapa deh. Puasa cerita ni panjang je tak habis masa malam ni Isra Mi'raj ni. Ya kurang-kurang kena 3 malam. Kalau Pak Cik Piyek baca dalam dulu sampai pukul 1, ya kena pakai masa 3 malam. Dah. Tak apalah, kita ambil sikit-sikit keberkatan di dalam bulan ni dah. Lepas tu hamba agak kemaafan ni masa pun nak pergi pun, masa pun panjang mau jauh lagi, ayah klik sini ya. Amoh nak kereta lagi, lepas tu hak mau minta maafnya, ya esok ni ya queue banyak go. Esok ni mau tak tahu queue kat 100 ke 50 tu cerak. Pagi tak ada buka pintu pagar tu, queue penuh dah. Fuad tahu ah. Lepas tu mau nak royak sikit, dia mau tanya ni. Mau nak tanya, apa mau betul tak berani agak maaf dah, ada dia mau tanya mau ni. Orang sini tanya mau tu bit sejak ni. Lepas tu kalau dia setuh dia mau pergi ni mau agak maaf dah. Kamu tak royak jadi tak tunai amanah bagi orang tanya ni. Amal agak kemaah dah. Dia mau tanya tu, adakah boleh kita buat bini, buat isteri perempuan yang beramal dengan ilmu saudara pak? Oh, letih kita nak oyak apa? Dia tanya, kita asal letih dah. Tapi klik mau tu biar di lubuk bayah nang, di nara nang, jengo. Amal kecek ha masalah has saudara pak. Kemudian has saudara pak tu mau kecek klik tu gatom nah. Lagi pula orang dengar banyak nah. Patut banyak orang komen, lagi pula banyak orang share. Nah, hak saudara pak dia mau pergi kerak-kerak buat 10 minit, 6 minit. Klik hak saudara pak. Masalah saudara pak. Maka saudara pak ni ada orang tu dia tanya, "Ma, dia kata baba, boleh ke tak kita terima ilmu saudara pak?" Pak kita tahu ilmu saudara pak ni dia tu malaikat ke khadim malaikat ke khadim jin? Kena tanya situ loh. Kalau tok guru mah, kalau wa amma, kalau nak bersahabat dengan jin, musawat amal. Kerana jin satu hari yang akan tipu kita pergi jalan, turun parit dan turun dalam jahannam. Kalau mau nak bersahabat, boleh juga dalam amalan mung kena bersahabat dengan khadim al-malaikah, bukan khadim jin dan syaitan. Amal ayatnya tu lah. Kemudian dia mau tanya tu, boleh ke tak kita nak ambil bini kita ada buat amal ilmu saudara pak ni? Lepas tu nak jawab lah, nak bininya dah. Lepas tu kata mu cerah. Hasek. Tu yang mereka bapa pula. Lepas tu nak cerah kat mana ya tok laki jadi baik tu dah. Tok laki tak khabar dah. Tok laki jadi, apa mau nak kecai? Kasar ke apa kelima ni? Maaf dah. Kalau bini ya wa amma ilmu saudara pak, tok laki ya jadi kongo, tok laki ya jadi gapo Mun royak pernah puasa kasar doa ibu apa weh. Dia jadi lembu. Lepas tu dia nak cerah ke mana, dia tak khabar dah. Lepas tu ya ilmu darah pak ni ya banyak pekat pula. Ya hafal amal pelik-pelik lagi, hak tinggi lagi ilmu darah pak ni. Hak martabat tinggi lagi, ya nak tidur ngajate hak muda-muda anak tuna wis apa 7 orang. Ilmu ni. Kalau ya wa amal, lepas tu golek ke ya nak rapik dengan orang jatuh muda-muda anak tuna. Tok laki buat apa tak boleh, tok laki tak berani kata apa. Ya kata, ngokak lah. Tok laki tak boleh buat apa, tak usah nak kata nak cerah. Ini kata, tu pun lari masuk dapur dah. Ni ilmu saudara pak, hak yang duk bersahabat, lepas tu dia pakai buyung, dia pakai benih mentah. Orang wa amal ilmu saudara pak, yakni ia akan jadi jin dan pula iblis pak ekor.
Bukan khodam malaikat nah. Bukan khodam malaikat. Ni khodam jin dan pula syaitan. Kemudian dia saat ni kalau kuat lagi, dia nak tidur dengan orang jatuh muda-muda 7 orang untuk nak wid dia lambat tua. Dan salah lagi hak kasar lagi ilmu baik ni. Ya apabila makan, dia tak makan kali tu lelaki, dia layu dulu. Perak layu. Semua makan ni dia layu, wah farak untuk lelaki makan. Wal iyasubillah. Ni ilmu pelik-pelik ni. Nak makan apabila yang masak panas pak je kita layu dulu. Layu dengan makan nasi dia gula apa gitu ni, dia layu dulu. Lepas tu dia lepas tu lelaki makan. Tu lelaki dia betul. Lepas tu boleh kedak kita nak buat isteri kita saat ni tu orang ilmu pasal ni. Jawab kata kalau kita tu nyanyo ke tak sah ha. Lepas tu kita tak khabar dah kita ni, kita tak khabar dah. Lepas tu orang ada buat amal ilmu baik ni dah. Minta lah taubat dengan Allah Ta'ala. Kalau kita ada buat agoni amalan kita Tuhan tak terima, Tuhan tak kabul nah amalan kita. Lepas tu kita dekat nak mati, kita sakit. Lepas tu setengah di Malaysia nya orang buat amal ilmu ni dekat-dekat nak mati cabut perabung ni. Roh nak tubik payah cabut perabung ni. Cabut perabung ni. Kalau di Malaysia orang buat amal ilmu baik ni dekat-dekat nak mati dia sakit, lepas tu dia sangat-sangat teruk, lepas tu apabila dekat nak mati nyawa nak terbit tu dah, maka perabung tu cabut. Ha tu, amal nak ayatnya tu. Lepas tu tak usah buat amal ha. Kalau ada pun minta tinggal lah. Tak usah duk kacau lah, tak ada boleh pedah leh. Dekat nak mati sungguh kita tak dunia, kita boleh kanak, tapi akhirat esok kita tempat nyanyo. Lepas tu kita kena duk soal banyak di hadapan Allah. Lepas tu orang mana kalau mayat dia lama boleh taruh, boleh cek kata dia ni mayat dia tu banyak pun soalan. Orang ni mati pagi petang boleh taruh, mati pagi tengah hari boleh taruh, cepat tahu. Demo ni mati pagi ni esok tak boleh taruh. Boleh cek tu mayat dia tu kena duk soal dengan Allah Taala, lambat sudah. Duk buat karuk orang, duk deki ke orang, duk kena orang, duk buat nyanyo ke orang. Ni boleh nyanyo belaka ni. Lepas tu kita duk semaya semua duk wi ke orang belaka. Pala kita semaya duk wi ke orang. Pala puasa kita puasa wi ke. Tak ada gapo dosa demo mai kita habis. Ibu bapa kena bakal fikir ni, kita duk kacau semaya, maya apa pasal wi demo. Kita semaya untuk kita nak klik ke akhirat jumpa dengan Allah. Pasal apa pahala semaya duk wi ke orang? Dosa demo kita kena duk tanggung pasal apa? Sebab itulah ibu bapa mana oyak dah. Sebab ada pergi ke rumah esok ni, sebab tu rumah nak minta nyok ni dah. Esok ni pagi rumah ni ramai esok ni kalau kadang-kadang 70 kilo, kat 100 kilo. Hang ni tak hak betung telefon, tak ada hak bakak telefon kat ambo, nak turun mari kata baba, boleh kedak fubat ambo kena sihir. Ambo tak pandai juga tapi tolong buat tu boleh. Hak bakak telefon kat ambo tadi. Lepas tu hak betung pun nak mari esok, Khalid Nara pun ada nak mari. Lepas tu ambo nak minta bertinyak ni dulu. Dah, kalau rasa pun tak sepenuh dalam Isra' dan Mi'raj ni, ambo harap kemaafan dah ibu bapa semua. Belapolah ambo tak kenal dengan orang sini pun, tapi mau kecek malam ni sebagai adik-beradik, sebagai ibu dan ayah, sebagai kakak dan abah. Dan kalau ada silap dalam cakap pe ambo harap kemaafan lah. Banyak-banyak daripada hujung rambut sampai hujung kaki, daripada kanan kiri, daripada awal hingga sampai akhir. Kalau terkasar di dalam tuturan, kalau kasar di dalam ibarat, kasar di dalam lafaz, ambo harap kemaafan. Dah, harap maafan insya-Allah lah kalau kita ada masa. Ada je masa pula ke depan. Nah, insya-Allah kita bertemu semula. Kerana ambo pun kecek dengan Atta Imi Abdul Hakim pun dalam masa 3 hari ya. Kalau nak dengar pun insya-Allah 29 ni ambo mari pula di kampung. Gapo lakho, gapo? Ni sini, lek sini. Lek sana ni ya. Lakho gapo? Nah, anak gilik tu 29 ni dah. Insya-Allah qada tu saja malam ni ambo harap maaf dah. Kalau tak penuh pun dalam ni, insya-Allah mana boleh kutip sikit sebanyak kita harap ambil. Nah, itu daripada Allah. Kalau hak tak boleh ambil, kalau rasa tak sedar, pedih linga weh, lepas tu minta harap kemaafan, itu daripada nafsu hamba. Lepas tu ramai ni dah, hamba nak minta dulu. Nah, dia kena minta hundur dulu. Kerana esok tu ramai, kena sambut orang ramai. Lepas tu nyakit pergi rumah tu pelik-pelik aja ibu bapa. Hadak teriak pun ada. Kadang-kadang hak sakit pun ada, kadang hak kecek sore pun ada, kadang-kadang masuk dalam bilik selok pun ada, kadang-kadang hak teriak pun ada, kadang-kadang hak anak tak laku pun ada. Macam-macam. Apa? Nak buat guna anak kita ni 37, kerja boleh dah, tapi tak mau berlaki. Gana tengok tu jangan pahala tak mau berlaki.
ngababo tak leh ngababo deh. Ngababo kau dulu. Gak sedap ke ni weh. Deh. Kalau hak jatuh tak mau bining. Patut setengah-setengah lagi tu pelik-pelik deh. Setengah-setengah tu nak tidur dengan tok laki belah lek jabat tu tidur tok laki tak leh. Nak makan 3 tahun dah tak leh. Duk makan ikut gerak itu. Lepas tu pergi Muhammad 2 minggu tak boleh makan apa. Pahala dengan tok laki tak mau tinggal dah kata. Aduh sedap. Pada mau tanya apa wi ubat apa? Tapi wi ubat khamrat kata. Nah, gitu insya-Allah ibu bapa dah. Kalau orang sini nak pergi pun tak apa tapi pergi nak masa nah. Amba buat hari Selasa hari ya. Hari Selasa hari lain tak sagi, amba tak sewa, amba duk ngajar. Lepas tu orang lain duk pergi tu pun moyak minta maaf ayah, minta maaf ibu, amba ngajar 5 hari untuk pakai. Lepas tu kalau amba buat hari lain tu ya punah untuk pakai ramah, untuk pakai beratus-ratus, kita nak jaga ke hati anak-anak dan budak-budak ni. Lepas tu orang tua kita kampung pun kita nak tolong. Qadar mana kita boleh tolong. Tapi kita harapnya hari Selasa. Nah, orang kot lubang ramah nak kapung atas, kapung pada sengit. Nah, kapung kot ni ramah ni dok gini, banyak dah. Dok gi. Ha mana ha nabau ni buruk bi kaki tangan ni. Bekak bi anak bining, anak jatin, anak jaten jalan mengekan teriak, tak tahulah. Dah, tapi alhamdulillah tu hawi hingga tu makan ubat klinik 5 tahun lebih dah. Dah, insya-Allah dah buat apa? Amarak kemaah dah. Insya-Allah kita jumpa semula dah. Patut ada mai ilmu saat itu amarak kemaah tu dia mesti tanya, patut mau royak dah tak samailah. Patut kalau bini kita duk lagu tu jumpa nasihatlah dia, minta tinggal-tinggal lah benda tu dah. Insya-Allah amarak kemaah apa? Amo minta banyak ni dulu, patut kita tadah tangi, kita berdoa sikit dengan Allah, minta Tuhan kabulkan dengan hajat kita semua, patut minta Allah Taala terima hajat orang sini semua dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bi'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأجدادنا ولمن أحسن إلينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah kesilapan kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibu-ibu dan bapa yang ada di hadapan kami, saudara-saudari yang ada di hadapan kami ya Allah. Ya Allah, pada malam ini malam yang diberkati oleh-Mu ya Allah, malam berbahagia ya Allah, malam sejahtera ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, daripada awal majlis hingga akhir majlis, Engkau bagilah keberkatan ya Allah kepada amal sendiri dan kepada ibu-ibu dan bapa di sini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam bulan Rajab ini, bulan yang mulia, bulan yang diangkat Nabi-Mu kepada langit-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, dosa ibu-ibu bapa kami, dosa anak-anak kami dan isteri kami, dosa keluarga-keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah ahli kampung kami, ahli kampung di sini ya Allah. Ya Allah, Kau bukakanlah pintu rahmat di sini ya Allah, daripada orang-orang yang terbaik ya Allah. Ya Allah, Kau bekikanlah di sini daripada orang-orang di sini, orang di payah ini ya Allah. Engkau selamatkanlah Imam Masjidil Khatib Bilal ya Allah, daripada nayuk, daripada Tok Neban ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah ayah dan ibu sini kepada jalan-Mu ya Allah, jalan-Mu ya Allah, jalan yang benar ya Allah, jalan yang dipimpin oleh Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah, kami dapat disyafaat oleh Nabi-Mu ya Allah di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah kesilapan kami ya Allah, selamatkanlah kami, selamatkanlah isteri kami, anak kami ya Allah. Ya Allah, berkatkanlah doa kami, berkatkanlah umur kami, berkatkanlah hidupan kami,
kami, berkatkanlah ilmu kami, berkatkanlah rezeki kami, berkatkanlah harta kami, berkatkanlah kehidupan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bagikanlah rahmat kepada orang-orang di sini ya Allah. Ya Allah, pemuda dan pemudi ya Allah, Engkau pimpinkanlah mereka kepada sunnah Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau pimpinkanlah pemuda dan pemudi ya Allah kepada sunnah Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, pimpinkanlah pemuda-pemudi sebagai tiang agama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pada malam mulia ini ampunkanlah dosa kami dan kesilapan kami ya Allah. Ampunkanlah kesilapan dan kesalahan kami ya Allah. Dengan apa ucapan kami, mintalah bagi keberkatan ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allah